A very good morning, selamat pagi kepada anda semua. Ya, jadi seperti biasa kita akan mulakan sesi kita pada hari ini untuk fundamental analysis dan juga technical analysis untuk hari ini. Jadi saya akan cuba untuk persenangkan untuk fundamental analysis kita untuk hari ini, untuk kita tahu apa sebenarnya trend yang berlaku di dalam market ya. So pada hari ini saya sebenarnya akan menggunakan dua jenis website yang dipanggil sebagai, satu ialah Forex Factory dan lagi satu ialah investing.com. Saya akan sharekan skrin saya lupa untuk share skrin saya lagi sekali. Okey, jadi saya akan sharekan skrin saya seperti yang anda dapat lihat di sini. Okey, saya ada forexfactory.com ya. Welcome El, harap El ada enjoy El punya holiday Yeah. Good morning to you as well. Okay. So untuk hari ini seperti yang kita tahu, hari ini adalah hari Selasa hari Selasa hari ini adalah hari Selasa. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, kita semalam disebabkan Christmas kita tahu yang bahawa market kita sebenarnya stop maksudnya market kita tidak bergerak semalam. Semalam ingatkan nak trade gold tapi tak boleh nak trade gold itu adalah disebabkan Christmas dan juga semalam kita ada bank holiday, dan bank holiday ini bukan saja berlaku di Amerika saja, ini berlaku di setiap European Union juga sebab ini adalah Christian festival iaitu Christmas. Jadi seperti yang kita dapat lihat, okey, kita hari ini nak cari untuk apa trend dia sebenarnya, apa trend dia. Jadi seperti yang kita tahu, Monday sebenarnya kita tak mempunyai apa-apa yang boleh menggerakkan market. Kita tengok bank holiday, German bank holiday, semua ni holiday semalam. Jadi hari ini pun masih ada yang holiday lagi Mereka masih belum keluar lagi daripada alam Christmas lagi. Okey, tapi pada hari ini seperti yang kita realize, kita ada pergerakan market yang berlaku pada hari ini. Okey, makanya kita boleh trade pada hari ini. Jadi kita nak tahu trend untuk hari ini, seperti yang kita dapat lihat di sini, kita tak mempunyai apa-apa high impact news Okey, high impact news dikategorikan di bawah berwarna merah. Kalau anda lihat sini ada warna merah, dan juga kalau dia adalah leading indicator ataupun lagging indicator, makanya impact dia adalah lebih kuat Dan kalau anda nak lihat leading indicator atau lagging, anda boleh selalu lihat di Y Trader Scale Tapi di sini ini bukan leading ataupun lagging indicator dan juga dia adalah berwarna kuning. Jadi selalunya kita tidak melihat sangat kepada news ini sebenarnya Jadi pentingnya kalau sekiranya anda melihat kepada gold, anda perlu melihat kepada apa yang berlawanan dengan gold, iaitu adalah USD. Jadi kita tak ada apa-apa news yang berwarna merah ataupun berwarna orange yang sebenarnya berkaitan dengan USD. Makanya kita tahu yang tak ada schedule news yang boleh memberikan banyak impact Jadi apa yang kita buat dekat sini ialah kita sebenarnya melihat kepada apa yang berlaku pada Friday yang lalu. Okey, Friday yang lalu kita ada satu news yang katakan pasal core PCE iaitu personal consumption expenditure Okey. Dan personal consumption expenditure ni adalah satu indikator yang penting kerana dia juga akan determinkan inflation dalam sebuah negara Seperti yang saya selalu katakan, ada selalu 3 perkara yang sebenarnya memberikan impact kepada inflasi. Pertamanya adalah PPI, iaitu PPI itu adalah Producer Price Index. Okey, dan Producer Price Index itu lebih kepada apa yang producer akan charge kepada customer itu akan memberikan impact kepada inflasi. Keduanya adalah CPI Consumer Price Index. Consumer Price Index ini adalah amount duit yang dimasukkan ke dalam ekonomi Dia akan dikategorikan di bawah CPI, Consumer Price Index Kalau anda sebenarnya lihat kepada schedule news, if you look at the schedule news, basically you will be able to see all this news all this news. Dan pentingnya news ini
Basically news-news ini adalah penting tapi disebabkan anda sebenarnya tengah trade gold, just because you are actually trading gold, so sebab itu kita sebenarnya fokus kepada USD saja. Okey, tapi kalau ada request nanti untuk kita bercerita tentang pair-pair lain, saya akan buat juga selepas saya cerita tentang fundamental analysis untuk gold. Okey, jadi seperti yang kita dapat lihat Friday yang lalu kita ada satu news iaitu Core PCE Price Index yang penting Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, kita tak mempunyai banyak perubahan iaitu masih di 0.2%. Ini bermakna yang bahawa impact-nya tak banyak sejak Friday impact-nya tak banyak kepada market dan dia adalah sama dengan data sebelum ini di Disember 1 sebenarnya. Okey. Jadi ini adalah satu perkara yang kita tahu di sini Dan selain daripada itu, kita tahu yang unemployment claims yang berlaku ni adalah di Thursday Ini adalah perkara yang sebelum ini. Tapi kita cuma melihat kepada Friday kerana kita tahu apa yang berlaku di Friday ini akan memberikan impact kepada apa yang akan berlaku di Monday dan juga Tuesday. Jadi seperti yang kita tahu semalam adalah holiday Jadi apa yang berlaku, penerusan trend telah berlaku daripada Monday sehingga Tuesday sebenarnya sehingga Tuesday. Sebab itu kalau hari ni market sebenarnya buka pun kita dapat lihat tadi gold sebenarnya ada kenaikan sedikit daripada apa yang saya lihat. Saya sebenarnya ada satu lot yang saya letak di Friday sebenarnya untuk buy. Saya ingatkan akan tutup lah dekat Monday ni. Saya pun tak tengok ada bank holiday semua kat sini Jadi sebab tu saya biar. Tapi syukurlah Tuesday dia masih meneruskan trend lagi dan kemudian saya tutup untuk position buy tersebut Okey, jadi sekarang ni kita nak tahu apa sebenarnya yang penting apa news yang penting untuk hari ni yang pasti akan memberikan impact di dalam market. Jadi seperti ni, yang pertamanya selalunya kita buat ialah kita melihat kepada schedule news. Jadi ini adalah schedule news di Forex Factory. Okey, sekarang saya nak pergi ke investing.com Saya nak pergi ke investing.com dan sebabnya saya pergi ke investing.com ni adalah sebab saya nak compare Saya ada dua website yang selalu saya suka comparekan untuk mendapatkan informasi. Okey, seperti yang anda tahu di sini, okey, saya nak buka untuk XAU USD Okey, ada banyak tab kat sini. Seperti yang anda dapat lihat, anda type saja XAU USD. Tapi sepertinya yang anda dapat lihat di sini, saya dah savekan benda ni Anda type saja gold spot US dollar dan kemudian anda tekan ni saja. Okey, anda akan datang ke page ini. Okey. Okey, dan seperti yang anda dapat lihat di sini di graf ini sebenarnya anda boleh melihat ada beberapa news di sini Okey, 5 minit sini dan juga 5 minit tak ada, 15 minit ada Ada beberapa news di sini. Seperti yang anda lihat selepas news ini keluar, anda tahu apa impact yang berlaku Ada kenaikan gold yang berlaku di sini Maksudnya penerusan gold tu ada. Okey, jom kita lihat sama-sama Asian shares slide as fears over hawkish Fed bond Okey. Okey, news ni sebenarnya tak dekat sini tapi tak apa. Okey, tapi news ini pernah berlaku di sini seperti yang anda boleh lihat Di sini sebenarnya kalau anda tekan ni, anda boleh lihat news-news yang sebelum ini juga. Cuma dia ambil masa untuk loading. Selepas loading tu saya akan tunjukkan. So sekarang ni kita nak lihat kepada news yang latest ini Kita ada 3 news yang paling penting di sini Okey, untuk kita lihat. Kerana ini adalah news yang pasti akan memberikan impact di dalam market. Okey. Jadi sepertinya Okey, saya akan tunjukkan untuk news ni. Okey. Wall Street ends higher, Treasury yield rise after data flurry. So maksudnya ini adalah lebih kepada ketidakpastian Okey, ini adalah lebih kepada data tidak pasti di mana sebenarnya dia akan pergi. Jadi seperti ini yang kita tahu, Wall Street sebenarnya mempunyai kenaikan, masih di stok-stok dan sebagainya yang kita kata pasal S&P 500 dan sebagainya semuanya ada kenaikan sebenarnya Okey, dan treasury yield juga ada kenaikan juga. Okey, treasury yield ni adalah lebih kepada keuntungan Amerika Syarikat maksudnya treasury dia Okey, duit dia sebenarnya. Okey,
Jadi kalau kita sebenarnya kita lihat kepada news ini, Wall Street shuffled to a modestly high close on Friday, and Treasury yield advanced as investors digested a deluge of economic data ahead of the Christmas holiday long weekend, capping a week fraught with worries over the Fed restrictive monetary policy and related recession fears. Sepertinya yang anda dapat lihat di sini, investor sebenarnya tidak berapa pasti dengan apa yang akan berlaku. Jadi sepertinya yang mereka tahu, mereka cukup deluge, maksudnya mereka tak tahu dengan ekonomi data yang mereka ada ni, sama ada Fed akan menaikkan interest rate ataupun Fed tidak akan menaikkan interest rate. Makanya kita sebenarnya mempunyai ketidakpastian di minda pelabur sebenarnya. Dan sepertinya yang kita lihat memang ada ketakutan juga tentang resesi di dalam minda pelabur sebenarnya. Dan kalau ada ketakutan tu, maknanya kemungkinan untuk mereka menaikkan interest rate itu ada, untuk Fed menaikkan interest rate itu ada. Okey, jadi ini adalah pertama, ini adalah fundamental factor yang pertama yang kita perlu lihat sebenarnya. Mungkin semua orang tanya, yang ini adalah news yang sangat-sangat banyak sebenarnya. Tapi news ini sebenarnya adalah summarization from every fundamental analysis. Maksud dia, kalau anda baca news ini, anda sebenarnya dah dapat summary untuk semua benda sebenarnya, untuk fundamental analysis. Makanya anda tak perlu untuk buka bar chart, untuk buka graph chart, line chart dan sebagainya. Sebab anda dah dapat semua informasi yang anda perlukan di sini. Ya, sebab itu sebenarnya dia akan nampak dalam form of news. Ya, cumanya ialah anda kena tahu apa fundamental factor di sini supaya ianya boleh membantu untuk memberikan trend untuk anda sebenarnya trade di dalam market. Ya, itu saja. Okey, ini adalah yang pertama. Yang kedua ni, kalau kita lihat, kita tengok all three major US stock indexes ended the session green. After battling through much of the session, investors shows little conviction as a raft of indicators pointed to economic softening, evidence that Federal Reserve barrage of interest rate hike were having their intended effect. So maksudnya daripada sini sebenarnya kita dah tahu dah yang bahawa Federal Reserve ni sebenarnya dia telah menaikkan interest rate untuk satu jangka masa yang sangat lama. Ya, jadi kita tahu yang bahawa impact dia sebenarnya memang kuat kepada market sebenarnya. Ya. Dan sekarang ni seperti yang kita dapat lihat juga, sebenarnya investor sekarang mereka dah cukup tidak pasti juga. Saya boleh kata masih tidak pasti ke mana sebenarnya direction akan pergi. Ya, okey. Dan selain daripada itu, kalau kita tengok a slew data from the Commerce Department and University of Michigan showed that while inflation appears to be cooling, so is consumer spending, which accounts for 70% of the US economy. Yeah. New home sales posted a surprise gain and consumer sentiment also brightened. Maksudnya home sales ada kenaikan dan consumer sentiment juga ada kenaikan yang akan membantu kepada kenaikan US dollar. Okey. Tapi ada benda nanti yang saya akan cerita sebab kita selalu melihat kepada daily. Kita selalu melihat kepada daily. Okey. Okay, so but the data did little to move the needle regarding on the Fed policy expectation. Maksudnya dia tidak memberikan impact sangat kepada apa yang Fed ingin buat sebenarnya di dalam market. Okey. Jadi sepertinya anda dapat lihat anda ada banyak benda yang anda boleh lihat. Dollar index ada kejatuhan sebanyak 0.11 with the euro up 0.22%. Makanya kalau kita lihat kepada dollar index ni merupakan lagi satu fundamental factor yang anda kena lihat sebenarnya. Kerana kalau apa-apa yang berlaku kepada dollar index pasti akan berlaku kepada US dollar juga. Makanya kita tahu yang bahawa di sini juga kita tahu US dollar ada dia punya penurunan dia. Walaupun kita tahu daripada news yang kita ada ni, memang kita tahu yang bahawa dia akan membantu kepada kenaikan US dollar. Tapi kita juga tahu ada banyak faktor-faktor lain juga yang sebenarnya menyumbang kepada kejatuhan US dollar. Ya. Jadi oil prices jump after Moscow announced that it might cut crude output in response to G7 price cap on the Russian export. Sepertinya ini lagi satu. Okey, sepertinya kita tahu Russian dengan Ukraine war ni yang di mana mereka katakan yang bahawa mereka sebenarnya akan sanctionkan Russia untuk mereka punya oil ni. Jadi apa yang berlaku ialah kita dapat melihat di sini yang bahawa
Moskow sebenarnya kata yang dia akan kurangkan dia akan kurangkan dia punya pemberian oil dia kepada negara-negara lain okey, jadi sepertinya kita dapat lihat oil prices ada kenaikan okey, jadi inilah yang sebenarnya yang menyebabkan juga yang gold price sebenarnya naik ya, inilah yang juga membantu kepada kenaikan gold okey. Jadi sepertinya yang kita tahu dekat sini from this news itself kita dah tahu dah dengan kepastian yang bahawa gold sebenarnya ada kenaikan okey di news ini saja. Sekarang ni saya nak bawa anda kepada satu news yang berlaku sebelum news ini ya. Jadi saya nak tengok macam mana sebenarnya kita boleh relatekan news yang sebelum ni dengan news ni sebenarnya. Okey, contohnya kalau news ni belum keluar, bagaimana kita nak tahu sebenarnya trend yang berlaku di sini sebenarnya. Jadi kita selalunya apabila kita melihat kepada news yang lagi satu tu, yang sebelum tu kan, maksudnya kita sebenarnya dah lebih kurang tahu dah apa yang akan berlaku. Jadi apabila kita tahu apa yang akan berlaku, makanya kita membuat satu probability di mana trend dia akan bullish sebenarnya. Jadi ada kemungkinan tak kalau sebenarnya kita punya prediction boleh salah? Jawapan dia yes, boleh boleh. Tapi kalau anda ikut cara ni sebenarnya dia mempunyai probability sebanyak 80 ke 90% lah untuk anda menang dalam trend sebenarnya. Sebab pentingnya untuk kita tahu trend. Ya, kalau kita tak tahu trend memang susah untuk kita nak trade di dalam market. Ya. Okey, jadi sepertinya anda dapat lihat di sini, anda tengok di sini Wall Street and sharply lower, dollar gains on hawkish policy fear. Nampak tak? Ada perbezaan sedikit. Ya, ada perbezaan sedikit antara dua news ni. Tadi saya kata yang bahawa gold naik. Ya, gold ada kenaikan. Okey, Wall Street tiba-tiba Wall Street ends higher, treasury yield rise after data flurry maksudnya kerana ketidakpastian. Maksudnya kita tahu di sini yang kita ada dua news yang sebenarnya contradict. Ya, saya sebenarnya tunjukkan news ini juga sebab saya nak sebenarnya kita tahu bagaimana kita boleh filter apa yang penting. Paling penting apabila kita bercakap tentang fundamental factor ialah kita kena memahami apa yang mempengaruhi price. Ya, fundamental factor adalah cuma apa yang mempengaruhi price. Jadi sepertinya kalau kita ada apa-apa important info yang penting sebenarnya yang boleh affectkan price, makanya itu sebenarnya adalah satu pengukuhan untuk kita untuk tahu apa trend yang akan berlaku. Walaupun kadang-kadang kita tahu di mana sebenarnya kita mempunyai banyak news sebenarnya yang sebenarnya contradict dengan yang contradict sebenarnya yang tidak memberikan kita trend yang betul. Ya, tapi sebenarnya kita harus tahu macam mana untuk lihat kepada fundamental factor tersebut. Okey, sepertinya kalau anda dapat lihat di sini untuk Wall Street and sharply lower dollar gains on hawkish policy fear. Okay, so let's see. US stocks tanked and the dollar edged out a small gain on Thursday as solid economic data fueled worries that Federal Reserve monetary policy will hover at restrictive levels for longer than many market participants may have hoped. Okay. Jadi sepertinya kan kalau kita lihat US stocks ada kenaikan tau. Cuba anda tengok dia kata and sharply lower dollar gains on the hawkish policy fears maksudnya mereka takut tapi kalau anda baca di sini US stocks tanked and dollar act out on a small gain on Thursday Ini adalah news kat Thursday as a solid economic data fueled worries that Federal Reserve monetary policy will hover at restrictive levels for longer than many market participants may have hoped. Okay. So sepertinya yang kita lihat sini ada kejatuhan Anda tengok S&P 500 ada kejatuhan, Dow Jones ada kejatuhan Okay. Dan ini sebenarnya membantu kepada kenaikan US dollar. Okay, which bolstered the greenback against the basket of world currencies. Okay, it is a fight to safety because investors are becoming increasingly concerned of a recession coming in 2023. Sepertinya kita tahu 2023 merupakan satu tahun resesi yang sangat tinggi sebenarnya. Jadi adalah penting sebenarnya untuk kita sebenarnya figure out apa yang akan berlaku di 2023 ni ya. Kerana apa yang berlaku di 2023 ni
pasti akan impactkan kepada orang di Disember sebenarnya. Kerana selalunya kita selalu react lebih awal daripada apa yang akan berlaku sebenarnya. Kalau contohnya kita ada sesuatu yang kita tahu akan berlaku, makanya itu adalah seperti satu sentimen yang berlaku di mana kita sebenarnya act lebih awal. Ya, sepertinya yang kita dapat lihat pelabur-pelabur ini juga sebenarnya act lebih awal sebenarnya, ya, di dalam market sebenarnya, ya. Jadi okey, kita boleh lihat ya. So Stowell likely hopes of avoiding recession to a deflating holiday loan ornament, ya, and adding that investors have given up on the prospect of a soft landing and now have to decide just how hard the landing will be. Okay, so kita tengok lagi, kita cari lagi fundamental factors yang sebenarnya penting. Okay, data released before the bell showed an upward revision to GDP and relative low claims for unemployment benefits. Okay, so maksudnya dekat sini data released before the bell showed an upward revision to GDP. Okay, upward revision maksudnya GDP sebelum ni mereka mempunyai revision. Okay, maksudnya sebelum ni mereka katakan GDP dia akan naik, tapi sekarang ni mereka mempunyai revision kepada GDP tersebut. Dan relatively low claims, relatively low claims for unemployment benefits. Maksudnya kita tahu di sini yang bahawa dia sebenarnya mengatakan yang bahawa dia mempunyai low claims. Low claims tu maksudnya dia sebenarnya dia tak mempunyai apa-apa untuk employment benefits sebenarnya, ya. Okay. And let's look at more fundamental factors. So kita tengok US Treasury yield were mixed and yield curve deepened after data showed US economy grew at a faster pace than previously reported. Maksudnya dekat sini itself kita dah tahu yang bahawa US economy sebenarnya ada kenaikan. Kalau kita lihat kepada news ni betul-betul, kenapa dia cakap US dollar sebenarnya okey, tapi tiba-tiba news hari ni sebenarnya kata yang dia lebih kepada bullish. Okey, ini semua pasti kerana Christmas lah. Okey kita tak dapat cari apa-apa lagi Okey, info-info lain yang sebenarnya boleh yang kita bagi untuk kenapa perubahan trend itu berlaku sebenarnya. Okey, jadi sepertinya yang kalau kita lihat dekat sini pasti kalau kita lihat dollar index rate, dollar inch higher semua dan sebagainya, kita pasti mempunyai satu benda di mana kalau kita fokuskan, kita akan kata yang bahawa dolar akan naik, ya. Jadi maksudnya pasti kita akan masuk lebih kepada sell. Okey, kita masuk kepada sell. Tapi kalau kita lihat kat sini, kat news ni, sebenarnya dia ada perubahan di news ini. News ini sebenarnya memberikan kita perkara yang lain. Ya. Dan kalau kita melihat, kita tahu bahawa sana kemungkinan ada dua faktor yang telah menyebabkan perubahan ini. Pertamanya adalah kerana oil prices jump after the Moscow announced that it might cut the crude output in response to G7 price cap on Russian export. Ni kemungkinan satu faktor dia. Dan kemungkinan lagi satu ialah kerana dia mempunyai bank holiday dan juga dia tidak berapa aktif di dalam ekonomi dia. Ya, untuk beberapa hari ini. Sebab itu sebenarnya kita mempunyai sedikit shifting. Ya, maksud dia di sini ialah kita memang betul memang penting untuk kita tahu fundamental factors yang berlaku pada hari itu, kerana itu pasti akan determinkan trend sebenarnya. Tapi juga kita kena juga melihat dan juga kita kena fikirkan juga. Okey, contohnya kalau perkara ni berlaku, kalau ini berlaku, kita dah tahu sebenarnya ini adalah trend dia sebenarnya, ini adalah trend dia. Tapi pasti ada sesuatu yang boleh berlaku yang boleh mengubahkan trend ini. Jadi ini dipanggil sebagai coincident news. Okey, saya selalu fokus dan saya selalu panggil benda ni sebagai coincident news. Coincident news adalah perkara yang berlaku secara tiba-tiba. Okey, secara tiba-tiba. Tengok, kita ada schedule news yang kita boleh tahu apa sebenarnya yang akan berlaku. Kita tahu pukul berapa dia akan berlaku dan kita tahu roughly bagaimana trend akan berjalan. Itu adalah schedule news. Kita boleh dapatkan fundamental factor untuk hari itu untuk tahu sebenarnya apa yang tengah berlaku di dalam market dan apa sebenarnya yang boleh berlaku di dalam market pada hari itu dan memberikan kepada kita satu trend yang kita boleh fokus on
Ya, itu adalah sesuatu yang kita boleh buat. Tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku. Maksudnya ada perkara kadang-kadang yang boleh mengganggu market juga. Dan ini adalah di bawah kategori coincident news. Okey. Sebabnya saya tunjukkan investing.com ni kerana investing.com ni kadang-kadang dia mempunyai current news dan juga dia mempunyai coincident news juga yang datang dengan ni. Dan lagi satu cara untuk anda confirmkan untuk coincident news adalah anda boleh pergi ke Forex Factory. Seperti yang anda dapat lihat di atas ni ada news kan. Anda tekan saja news ni ke atas ni, anda akan lihat news latest story. Jadi semua latest story kat sini ni anda tak perlulah ambil macam 23 minit ke apa ke Kalau satu news kita nak baca memang kita akan kita akan kesentuhkan masa Jadi sekurang-kurangnya anda boleh lihat sekurang-kurangnya kepada 1 hour 1 hour ataupun 3 hours news Jadi anda lihat saja dan pastikan kalau anda lihat anda melihat lebih kepada news-news yang penting news-news yang penting. Contohnya anda lihat di sini US dollar 2023 outlook for 8 hours ago. 8 jam yang lalu apa yang berlaku ada satu coincident yang keluar. Jadi kita tengok apa yang berlaku Dollar saw an extended period of strength but turn around in autumn. Okay, turn around in autumn Okay. So although there were many events to influence that trajectory, the main overriding theme has been the Fed. Maksudnya ini adalah lebih kepada Fed lah apa yang Fed akan buat. And as we turn our attention to the new year, it appears that will be the main driver of going forward as well. Okay, yang maksudnya memang Fed akan memberikan kesan okay, and not just the dollar, as risk sentiment could have some significant fluctuation over the coming month. What's expected, there remain a discrepancy between what the market expects the Fed to do and what the Fed says it will do. Maksudnya di sini sebenarnya mereka dah kata apa yang market sebenarnya inginkan Fed untuk buat dan apa yang Fed kata yang dia akan buat. Itu adalah dua perkara yang berbeza. Okey, kita dah lihat perkara ni banyak kali dah di dalam market juga Seperti yang kita tahu Fed sebenarnya selalu katakan yang rate hikes akan continue. Okey, rate hikes akan continue. Okey, kita lihatlah. Okay, kita boleh baca Okey, mungkin anda lihat sebenarnya macam ni adalah banyak perkara yang anda buat, tapi trust me this is one of the most easiest way lah in order for you to go with. Kalau contohnya kalau anda ambil fundamental analysis yang sebetulnya anda lihat pada ekonomi dan sebagainya, sekurang-kurangnya satu hari pun tak tentu habis untuk fundamental analysis anda. Kalau anda baca kepada 1 atau 3 news macam saya katakan schedule, baca kat fundamental factor dengan coincident pun dah consider cukup dah untuk anda tahu trend dia. Okey, saya tunjukkan yang ni cuma sebab saya nak tambahkan saja saya nak tambahkan untuk coincident news saja tapi mungkin anda mungkin fikir kalau contohnya anda tak tahu sangat untuk bahasa Inggeris, anda sebenarnya boleh changekan language juga kepada bahasa Melayu. Pilihlah bahasa yang anda lebih okey sebenarnya. Dan cumanya yang paling penting anda baca news ini adalah untuk fahamkan trend. Okey, anda sebenarnya bukan baca news untuk cari entry Okey, bukan entry entry anda menggunakan technical analysis. Okey, untuk fundamental ni anda cuma menggunakan anda cuma ingin cari trend. Okey, sama ada bullish ataupun bearish. Itu je. Lagi banyak informasi yang anda ada, lebih bagus untuk anda sebenarnya tahu apa trend di dalam market. Okey, seperti yang kita baca tadi, kat mana kita baca the sentiment in the coming month, what is expected. Okay, but the market is pricing in a terminal rate of under 5.0%. Okay, alright. First quarter of the month, Fed says true. This implication that rate will be higher than the market are expecting. The economic situation might be significantly different in the coming months, which could change the Fed's position. It's not that the market thinks the Fed is being dishonest. It's just that the market thinks the Fed is being too optimistic about the economy. Okay, maksudnya dekat sini untuk long term trend kita tahu untuk long term trend kita tahu yang bahawa Fed pasti akan menaikkan interest rate dia. Okay, dan kalau kita tengok slower economic activity could imply less demand. Okay, combined with the underperforming economy, Fed could have every reason to not only stop hiking but to retrace its steps. Less risk outlook and dovishly inclined Fed to significantly weaken the dollar over time. Okay,
Jadi maksud dia kalau contohnya kita sebenarnya asyik menaikkan interest rate untuk satu jangka masa yang lama. Okey, mungkin betul kita boleh print out duit, kita boleh sebenarnya kawal inflasi dan sebagainya, tapi impact dia untuk satu jangka masa yang lama akan memberikan satu impact yang besar, kerana ini bergantung kepada consumer di dalam negara itu, rakyat itu sendiri. Ya, sebab kalau interest rate naik sebenarnya dia akan memberikan satu kesan yang besar kepada rakyat Amerika juga. Maksud dia untuk satu jangka masa yang lama kita tak boleh menaikkan interest rate continuously untuk menaikkan interest rate. Okey, jadi inilah yang kita dapat di sini, tapi sepertinya yang kita tahu interest rate pasti akan dinaikkan. Maksud dia ada kemungkinan for the long term is that the Fed is bullish. Fed is bullish. Tapi kalau dalam market gold, it's actually bearish. Okay, bearish tu maksud dia penurunan gold. Okay, jadi itulah yang sebenarnya saya nak ceritakan tentang coincident news. Okay, jadi sepertinya daripada apa yang kita baca, daripada kita punya schedule news, daripada apa yang kita baca kepada dua news kita yang kita ada kat sini, makanya kita tahu yang pada hari ini dia masih sebenarnya menyokong kepada kenaikan. Dia masih sebenarnya menyokong kepada kenaikan dan dia masih kepada bullish lagi. Tapi bolehkah perkara ini berubah? Jawapan dia ialah yes. Kalau anda nak selamat, anda lihat kepada schedule news. Schedule news yang akan berlaku esok. Okey. Jadi seperti yang anda dapat lihat, hari ini 27 kan? Jadi esok ya 28, anda lihat, okey, anda tak ada apa-apa high impact news. Ada tak ada sebarang high impact news juga. Okey? Untuk Wednesday. Jadi anda kena tunggu untuk new news, untuk news yang baru, sama ada di investing.com ataupun di Forex Factory. Jadi tunggu untuk coincident news ataupun news yang anda akan dapat di investing.com ini. Okey? Jadi di situ anda akan tahu apa yang bakal berlaku. Tapi paling penting ialah anda kena berhati-hati dengan apa yang Federal Reserve akan buat. Ya. Jadi kita ni sebenarnya kalau di Christmas ni dia sebab dia menyambut Christmas kan. So jadi dia lebih tenang lah sebenarnya. Jadi kalau lepas Christmas tu kalau dia ada some other plans sama ada dia nak hikekan atau dia nak turunkan ke apa ke, kita akan tahu dalam minggu ini saja. Ya. Jadi minggu ini anda perhatikan sajalah apa yang sebenarnya US ekonomi akan buat. Ya, sebab percayalah apa yang berlaku dekat minggu ni pasti akan memberikan impact kepada next year. Ya, kita nak tahu sebenarnya untuk jangka masa yang lama apa trend yang akan dilakukan. Tapi sepertinya yang kita baca di coincident news tadi, kita dah tahu dah yang bahawa Fed sebenarnya menyokong kepada kenaikan. They are more towards hawkish. Okay. So sekarang ni saya nak cerita tentang technical analysis. Okay. Ada soalan tak tentang fundamental? Kalau ada sebarang soalan tentang fundamental, sila tanya saya. Kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang macam mana nak read news, macam mana nak confirmkan ke apa ke, sila bagi tahu. Dan lagi satu perkara yang paling penting di dalam fundamental analysis adalah anda kena sebenarnya lihat kepada fundamental range. Okey. Kenapa saya cakap pasal fundamental range ini? Fundamental range adalah range yang paling selamat untuk anda trade. Okey. Kerana di hari itu sebenarnya kita tahu yang bahawa dia pasti akan melalui jalan tersebut. Okey. Jadi sepertinya yang anda dapat lihat ada dua cara untuk anda sebenarnya dapatkan range. Okey. Kalau anda sebenarnya inginkan range, anda boleh lihat di sini. Ini adalah day range iaitu 178.198.45 ke 1806.45. Sepertinya yang kita tahu, kita pasti yang bahawa range-nya adalah lebih kurang daripada semalam yang menyokong kepada bearish. Tapi kalau kita melihat walaupun dia menyokong kepada bearish, tapi untuk sebenarnya kalau kita melihat dekat trend dia adalah lebih kepada bullish, iaitu lebih kepada kenaikan goal untuk short term sekarang. Okay. So this is what actually saya nak beritahu. Kalau anda rajin sedikit lah, kalau contoh anda rajin sedikit, anda pergi ke historical data ke sini, tekan je historical data ke sini seperti yang anda dapat lihat.
Scroll saja kat bawah. Okey, anda ada open dengan anda ada high price kat sini. Okey, jadi anda buat apa? Pilih 5 open, pilih 5 high, kemudian bahagi dengan 5. Kalau anda ambil 10 pun tak apa, 10 high open dengan 10 high, kemudian bahagi dengan 5 juga. Di sini sebenarnya anda akan mendapatkan average average price. Ya, anda akan mendapatkan average price untuk hari yang anda nak trade tu. Okey? So go slow sangatlah, boring. Sabar, not to worry. Okay, okay. Jadi tak apa. Kalau dia boring sangat, tak apa. Kita jangan boring lah. Cuba lihat minggu ni Zade. Cuba tengok minggu ni. Sebab minggu ni seperti yang saya katalah, kalau anda tahu sebenarnya apa yang berlaku pada US ekonomi minggu ni, ya, anda akan tahu trend lama dia lah. Jadi anda akan tahu spike yang mungkin akan berlaku untuk tahun depan. Jadi anda akan tahu nanti Sezade yang bawa gold ni bukan apa, bukan boring dia akan volatile tak lama lagi. Dia tunggu je Okay. So seperti yang saya kata tadi, open tu, okay, dia ada ambil sekurang-kurangnya 10 ke 5 bahagi dengan 5 Kenapa bahagi dengan 5? Kerana kita menggunakan frekuensi number 5 frekuensi number 5. Okey, mungkin kemungkinan anda akan mendapatkan data ataupun anda akan mendapatkan nombor yang berlainan daripada days range anda. Tapi anda sebenarnya dia tak banyak berbeza sebenarnya. Jadi macam mana pun sebenarnya anda sebenarnya tetap okey kalau anda menggunakan days range di sini ataupun anda menggunakan range daripada historical data, dia tetap akan melalui jalan yang samalah. Contohnya kalau kita nak pergi Perak, tak semestinya kita nak gunakan all road saja kita ada highway pun nak guna Okey, jadi inilah yang sebenarnya yang saya katakan di sini sebenarnya Kita ada highway dan kita juga ada all road. Jadi anda sebenarnya boleh pergi ke satu destinasi yang sama. Alright. So saya sebenarnya okey saya cukup okey dengan days range ni, saya tak ada masalah. Jadi saya ambil saja. Kerana mereka sebenarnya dah automatically calculate untuk kita ya, kalau kita ada benda yang benda yang kita boleh lihat, benda yang kita boleh gunakan, jadi kita gunakan saja ya. Okey. Jadi next week straight high impact news will be volatile spike. Yap. Tapi tengok this week jugalah Zade ya. Yes, next week straight high impact news will volatile spike. Yep, exactly. Yeah. Okay. So for now actually saya selalu datang dengan satu trading. Kalau tak ada soalan untuk fundamental saya akan pergi kepada technical. Jadi okay, selalunya saya gunakan satu intraday trading yang saya selalu gunakan dekat sini. Tapi hari ini sebenarnya saya akan saya akan tunjukkan cara tu juga. Okey, tak ada masalah, dan juga saya akan sebenarnya tunjukkan di di trading view juga kerana kita cuba untuk cari satu scalping Hari itu sebenarnya last Friday kita ada masuk satu kita ada masuk live trade masa tu Okey. Kita akan masuk okey di live trade Jadi kita cuba tengok kalau hari ni pun kita boleh live trade ke tak live trade Okey, jadi hari tu kita punya trade kita cukup bagus Itu adalah satu teknik scalping teknik scalping yang kita lakukan. Jadi tak tahulah sama ada you all nak teknik scalping tu ke ataupun you all nak kita pergi dengan intraday dulu. Tapi intraday ni saya boleh cepatkanlah, saya boleh percepatkan sedikit. Jadi supaya kita boleh masuk dalam kita punya trading view nanti Saya ada banyak benda kat sini ni yang saya nak share, dan kemungkinan ada benda-benda baru juga yang saya tengah explore juga yang boleh memperkukuhkan kita punya technical analysis juga Tapi memang nampak banyak, tapi tak apa, not to worry, saya akan cuba untuk senangkan untuk anda. Okey, paling pertama pertama ni kita guna untuk intraday Okey, nampak macam saya tengah tekan di sini. Okey, pergi kat technical ni, tekan technical analysis. Okey. Okey, yang siapa yang nak tahu teknik intraday yang senang
Okey, ni saya nak tunjukkan teknik intraday ya. Tapi saya nak bagi tahu something. Kalau contoh dia tak kena pending order anda, jangan sedih ke apa Sebenarnya kalau dia tak kena pending order anda tu, maksudnya anda kena bersyukurlah kerana dia tak kena. Okey, maksud dia sebenarnya dia tak sampai dia tak sampai ke sana ya. Okey. Dan selain daripada itu, kalau dia kena, dia pasti selalunya dia akan tutup dengan profit. Okey. Jadi sepertinya yang anda dapat lihat di sini, pertamanya ya, XAU USD anda pergi kepada daily. Okey, saya selalu fikir, sebenarnya saya selalu fokus kepada 3 time frame, iaitu daily, weekly dan juga monthly. Seperti yang anda dapat lihat di sini ya, daily, weekly dan monthly. Okey. So kalau pertama ni kita lihat kepada Fibonacci, kita tahu yang bahawa Fibonacci kita ada S1, S2, S3, pivot point kita resistance 1, resistance 2 dan juga resistance 3. Okey. Dan kemudiannya kita tahu kita ada semua technical indicators di sini. Seperti yang kita dapat lihat di sini, kita ada RSI, kita ada stochastic RSI, MACD, ADX dan sebagainya. Ini semua adalah technical indicators dan kita mempunyai lebih kurang 11 indikator di sini yang telah memberikan kita summary untuk sama ada kita nak buy ataupun kita nak sell. Okey, ini adalah satu kesenangan yang kita ada. Okey. So, apa yang kita boleh buat ialah pertamanya kita tengok apa technical indicator kita buat. Okey, kita tahu dia adalah strong buy. Kita tengok moving average kita buat apa Moving average ini cuma adalah satu additional info saja Dia juga menyokong kepada strong buy. Kita lihat juga kepada weekly dan juga monthly kita. Kita buat confirmation di weekly dan juga monthly. Kenapa kita buat confirmation di sini? Sebab kita nak confirmkan trend untuk kita masuk di daily Okey, untuk kita masuk di daily. Okey, tadi kita buat fundamental analysis untuk mendapatkan trend. Kalau kita nak masuk untuk technical analysis juga, pastikan juga apa sebenarnya trend according to technical analysis juga, sama ada buy ataupun sell Okey, jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, weekly kita juga ada strong buy di sini. Okey, kita bagi check dengan monthly juga kita mempunyai buy. Maksud dia di sini ialah kita tahu daripada semua technical indicators yang kita ada ni, semua time frame besar kita sebenarnya menyokong kepada buy. Okey. Apa kita buat? Kita gunakan lagi satu indikator yang dipanggil sebagai linear regression. Saya tutup ni semua dulu Kalau tak nanti kita akan kita akan tengok graf ni, nanti kita akan dapatkan semua yang yang tak okey Alright, jadi saya tutup ni semua dulu. Okey, saya tutup semua ni dulu supaya kita boleh tengok betul-betul Okey, sekarang ni adalah naked chart naked chart, dan kemudian saya akan masukkan satu perkara yang dipanggil sebagai linear regression. Okey, kenapa saya masukkan linear regression di sini? Okey, linear regression memang saya dah ada dah. Cuma saya kena cari je ke mana ni. Okey, linear regression. Linear regression channel seperti yang anda dapat lihat di sini. Okey. Okey, linear regression. Okey, seperti yang anda dapat lihat di sini, untuk linear regression ni, kita dapat melihat di daily, di daily kita kena check untuk daily daily. Okay, pastikan anda check di daily Daily kita ada uptrend seperti yang anda dapat lihat. Okey, daily ada uptrend. Okey. Anda kena check dengan dua lagi time frame yang dipanggil sebagai weekly. Okey, weekly anda ada apa? Weekly ada neutral ataupun slight downtrend tapi tak nampak sangat Dia macam masih neutral lagi lah. Ya, saya consider bawah neutral. Ataupun kalau downtrend pun tak apalah, tak ada masalah. Okey. Lepas tu kita lihat kepada monthly kita ada uptrend. Maksudnya di sini kita tahu kita ada dua time frame yang menyokong lebih kepada kenaikan dan kita mempunyai satu time frame weekly yang menyokong kepada penurunan. Sekarang kita nak tahu time frame mana yang sebenarnya kita boleh tengok dan ikut dia punya trend dia, dan kemudian kita nak masuk entry di time frame tersebut. Okey. Jadi seperti yang kita tahu, kita kena menggunakan dua jenis strategi tester. Okey, strategi tester tersebut adalah, pertamanya adalah RSI strategi tester. Okey, RSI strategi tester, dan keduanya ialah Bollinger Band strategi tester. Okey, Bollinger Band Okey, ini saya nak tunjuk supaya anda tahu Bollinger Band strategi. Okey. Okey, jadi
perkara yang paling penting di dalam Bollinger Band Strategy Tester dan RSI Strategy Tester adalah untuk memastikan persen profitable yang saya tunjukkan ni persen profitable mesti melebihi 50%. Ya, mesti melebihi 50%. Makanya kalau dia tidak sebenarnya melebihi 50%, makanya dia tidak mencapai syarat. Okey, dia tidak mencapai syarat. Kalau dia tak mencapai syarat, makanya kita tak boleh menggunakan time frame tersebut untuk kemasukan entry. Okey, tak kira lah kalau kita punya indikator kita kata buy ke apa ke kan. So kita kalau tahu yang bahawa daripada Bollinger Band Strategy dan juga daripada RSI strategi kita, kalau mereka katakan yang bahawa persen profitable mereka adalah rendah, dia salah satu rendah atau kedua-duanya adalah rendah, makanya kita tidak akan menerima time frame tersebut. Okay, monthly kita dah tahu dah sebab kita dah lihat dah, tapi kita pergi one by one kita start daripada daily dulu. Okay, jadi selalunya kalau kita tengok tak ada perbezaan dengan cara kita sebenarnya melihat kepada Bollinger Band dan RSI. Sebab ini adalah untuk long term trend. Kita nak tahu untuk satu jangka masa yang lama. Sebenarnya apa sebenarnya kita punya trend. Jadi walaupun kita masuk entry kat mana-mana pun, kita tahu yang kalau trend kita betul, kalau jalan kita betul, maka ni kita tetap akan profit. Cumanya kita kena bersabar saja. Ya. Jadi itu adalah sebabnya kenapa kalau kita melihat selalunya kepada Bollinger Band Strategy dan RSI Strategy, kalau anda realize selalunya daily yang akan selalu akan mendapat dia punya high profitability dan juga weekly. Ya, memang jarang untuk monthly sebenarnya, tapi ada juga at some time di mana sebenarnya monthly juga akan dapat dia punya dia punya persen profitable melebihi 50%. Perkara itu boleh berlaku. Ya, boleh berlaku Okey. Sebab selalunya kita tahu persen profitable di sini dia tidak remain stable dia boleh berubah juga. Okey. Jadi untuk daily ni kalau kita tahu dia adalah untuk lebih memegang kepada kenaikan, dan kalau kita lihat kepada persen profitable di sini adalah 64.57%. Maksudnya bagus Okey, ini adalah berdasarkan Bollinger Band Strategy Tester. Kita pergi kat weekly di sini. Okey, kita pergi kat weekly kat sini, kita tengok. Persen profitable kita kat sini adalah 56.76%. Bagus tak? Bagus. Okey, sebab dia masih melebihi 50%. Kalau kita pergi kepada monthly, kita tengok yang bahawa dia adalah 36.36%. Makanya di sini kita dah tahu dah yang monthly kita memang kita dah tak boleh nak guna dah. Tapi masih pun kita disebabkan kita belajar, kita cek dia di RSI Strategy Tester kita. Nampak tak? RSI Strategy Tester kita mengatakan 0% untuk persen profitable di sini. Makanya kita tahu yang monthly time frame kita memang tak boleh digunakan. Okey, untuk kita masuk untuk entry. Okey. So, sekarang ni kita belum tengok lagi kepada monthly dengan juga weekly kita. Jom kita pergi kepada weekly lah. Kita pergi one by one Weekly kita 56.25%. Okey, melebihi 50%, mendapati syarat. Dan kemudian kalau kita pergi kepada daily kita juga mengatakan 66.67%. Seperti yang kita dapat lihat di sini, kita ada dua time frame yang menyokong kepada lebih daripada 50%, iaitu di daily dan juga di weekly. Okey, kita tahu benda ni Dan sepertinya yang kita tahu, linear regression kita di daily ni dia lebih sebenarnya menyokong kepada kenaikan sedikit. Dan kalau kita lihat kepada weekly kita, dia adalah bawah sedikit ataupun dia adalah neutral. Tapi kita ada technical indicator yang lain seperti yang kita katakan tadi di investing.com ni. Okey, daily di sini. Jadi sepertinya yang kita tahu dia sebenarnya semuanya memegang kepada buy Dan kalau kita melihat kepada weekly juga, dia juga memegang kepada buy juga. Okay. So, which means that kalau kita perhatikan kepada fundamental analysis kita tadi, fundamental analysis kita juga mengatakan buy juga lebih menyokong kepada gold untuk naik Sepertinya yang kita tahu pertamanya ialah kita tahu satu fundamental factor yang kita ada tadi ialah mengatakan yang bahawa Rusia sebenarnya cutkan dia punya production
supaya supaya oil prices boleh naik kerana apa sanction yang dilakukan terhadap mereka sebenarnya itu adalah yang pertama. Keduanya sepertinya yang kita tahu sekarang ni kita mempunyai Christmas dan bank holiday sebenarnya yang juga sebenarnya efekkan kepada ekonomi US juga. Makanya kita tahu yang sebenarnya kenaikan gold itu adalah pasti Tapi kita kena menunggu juga kalau ada apa-apa perkara yang boleh sebenarnya mematahkan trend ini juga. Dan itu adalah di dalam kategori coincident news. Okey, jadi anda kena perhatikan news yang akan datang nanti within 1 hour sama ada di investing.com or in Forex Factory. Okey, investing.com ni anda lihat je lah kat sini lah. Okey, anda lihat je kat sini pun boleh ataupun anda lihat je kat yang tadi itulah yang front page dia kat sini dia ada satu front page news and analysis, anda boleh lihat news baru ataupun kalau anda lebih kepada investing.com makanya anda pergi saja kat news kat atas ni, news ni anda tekan news ni dan kemudian anda boleh baca apa-apa news related to US, mana-mana satu pun okey. Kalau anda baca kedua-duanya lagi bagus lebih bagus sebenarnya. Okey, kerana news dia akan summarizekan untuk fundamental analysis anda. Okey. Okey. So sekarang ni kita dah tahu technical analysis juga menyokong lebih kepada bullish. Okey. So walaupun sebenarnya kita tahu di sini sebenarnya dia linear regression tapi linear regression cuma satu je sebenarnya Okey, so untuk silver. Okey, sure. Nanti saya check untuk silver juga. So daripada sini kita dah tahu kita nak masuk entry untuk intraday. Maksudnya intraday itu kita sekarang boleh fokus kepada daily. Okey, kita kena fokus kepada daily. So apa yang kita boleh buat untuk daily ni, okey anda pergi kepada support point anda. Okey. Jadi sepertinya yang anda dapat lihat ini adalah semua support point yang pasti dia akan retrace. Tapi selalunya bagi saya akan ambil support 1 sebagai entry point, okey, dan kemudian pivot point okey di 1802.11. Okey, let me repeat this Kenapa kita sebenarnya ambil support point ni dan pivot point ni? Kerana ini adalah berdasarkan Fibonacci. Okey, Fibonacci ni anda boleh guna di atas graf juga, tapi sebenarnya untuk senangkan okey, kerana semua calculation telah dibuat di sini secara automatic. Okey, makanya kalau anda lihat di sini, kalau anda inginkan satu trade yang senang, anda lihat kat Fibonacci ni kat daily pastikan dia adalah daily. Kemudian anda tengok pivot point dan juga anda tengok kepada support point. Kenapa anda lihat kepada support point? Kerana anda tahu berdasarkan technical juga adalah bullish, berdasarkan fundamental juga adalah bullish. Adalah penting untuk pastikan fundamental dengan technical kena selari. Okey, kalau fundamental dengan technical selari maknanya dia adalah satu analisis yang lebih kokoh sebenarnya. Okey. Jadi kalau anda dapat lihat di sini pivot point adalah satu tempat di mana memang retracement akan berlaku Maka ini adalah satu point yang sangat-sangat kuat sangat-sangat kuat. Okey, sepertinya yang dapat anda lihat di sini dia juga adalah di dalam days range kita. Okey, maksudnya untuk dia retrace balik di 1802.11 ini adalah sangat kuat. Okey, jadi kerja anda adalah cuma untuk dapatkan trend yang betul saja. Okey, untuk dapatkan trend yang betul di mana sebenarnya kalau anda masukkan di support di sini, okey, boleh di mana-mana salah satu support di sini. Okey, tapi pastikan yang bahawa kalau anda letakkan di support ini, anda tengok kepada current market. Contohnya current market pada sekarang kalau anda lihat tengok pricing dekat mana. Okey, kalau contoh pricing adalah di 1806.57 contohnya, apa yang anda buat sebenarnya anda letak anda tengok di Fibonacci ni adalah 1797.86. Makanya masuk pending order kat sini. Okey, masuk pending order kat sini, kemudian ambil profit anda di 1798.14. Okey, memang sebenarnya anda nampak yang bahawa dia tak banyak dia tak banyak memberikan banyak tips kepada anda, tapi ini adalah untuk teknik intraday Ini adalah untuk teknik intraday. Okey.
Jadi anda cuma kena tahu untuk menggunakan support di sini. Support di sini boleh digunakan sebagai entry point anda. Okey, support di sini boleh digunakan sebagai entry point anda, tapi pertamanya anda lihat kepada current market anda, kalau current market anda di mana, dan kemudian pilih support point yang betul berdasarkan kepada current market anda sebenarnya. Kalau contohnya kalau anda masuk di support 1, anda ambil take profit anda di 1798.14, juga anda sebenarnya selamat di dalam market. Itu adalah untuk teknik intraday Dan selalunya cara ini mempunyai 80 ke 85% untuk anda menang di dalam market. Okay, it's already tested lah. Okay. Okey, selain daripada itu, okey, saya dah habis dah tentang intraday. Ada sebarang soalan atau tidak? Okey, saya nak request tester untuk silver. Okey, silver Silver. Let's go with silver. Okey, silver. Silver. Right. Silver. Let's go with capital.com. Let's find out. We'll go with this weekly and daily. Okay. XCG USD. In USD. Right. Still US dollar. Okay. Alright. Okay. Cool. Okay. So kalau kita lihat kat sini okay. This. Cuma nak strategi tester ke ataupun nak saya buat analisis technical juga. Just paste it here as well. USD. Tester je lah. Okay, tester je. Just give me a moment. Tester je. Okay. Untuk tester, okay. Kalau anda lihat kepada daily kat sini, okay, anda dapat lihat yang anda mempunyai 77.5% untuk kat daily 72.5% Okay. Kalau anda lihat kepada weekly, anda akan melihat lebih kepada 88.89%. Okay. Dan kalau anda melihat kepada monthly, okay, monthly kita tak ada data. Okay. We don't have the data. Okay, kita tak ada data, so that means we don't consider for the monthly Okay, not to worry kalau benda ni tak ada not to worry. Okay, sekarang ni kita lihat kepada Bollinger Band strategy. Bollinger Band strategy, okay, contohnya di monthly anda dapat lihat 60%. Kalau anda dapat lihat di monthly, okay, 60%. Weekly 68.42%. Dan kemudian kita lihat kepada daily adalah 63.92%. Okey, maksudnya dekat sini kita sebenarnya lihat yang bahawa semua time frame sebenarnya kita boleh masuk untuk entry. Okey, sebab memang dia punya memang daily, weekly dengan monthly Okey, monthly kita tak ada. Okey, monthly kalau tak ada, maksudnya monthly kita terpaksa excludekan monthly. Okey, kita excludekan monthly. Maksudnya kita cuma boleh melihat kepada daily dan juga kepada kita punya weekly untuk entry kita. Tapi tengok kepada kita punya XCG USD juga untuk silver ni. So jadi anda tengoklah kepada news, lepas anda boleh tengok apa technical analysis anda katakan juga. Okay. So di sini sebenarnya anda akan mendapatkan lebih informasi tentang trend technical sebenarnya. Boleh digunakan yang ni, teknik ni boleh digunakan untuk semua sama ada anda trade apa sekalipun boleh tak ada masalah. Okay. So daily anda lebih kepada strong buy. Jadi anda lebih kepada strong buy, weekly juga lebih kepada strong buy, monthly anda pun lebih kepada strong buy juga. Strong buy. So lihat kepada daily pun okey, linear regression pun atas.
Kalau lihat weekly sedikit bawah, dan kemudian kalau kita lihat kepada monthly kita tak boleh gunalah. So maksudnya kalau kita lihat kepada daily kita dan sebagainya, kita bolehlah sebenarnya pergi dengan uptrend sebenarnya, ya. Kita boleh sebenarnya pergi dengan uptrend untuk technical analysis kita untuk silver, ya. Dia sama juga dengan gold juga. Ada soalan-soalan lagi? You're most welcome. Yeah. Okay, alright. Okay, kita ada lagi. Okay, kita bagi lagi 15 minit. Okay, saya sebenarnya nak terangkan tentang teknik lagi satu, kalau boleh saya cuba kalau boleh hari ni untuk kita masuk. No question, so thank you. You're most welcome. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya. Mungkin nanti kalau nak tanya ke apa boleh tanya. Saya bagi nombor saya, dan saya juga nak tahu anda semua dah register dah? Dah register dah untuk WealthTrade sebenarnya? Kalau ada yang tak register tu boleh ni boleh contact saya ataupun boleh contact mana-mana IP lah. Tapi kalau nak contact saya pun boleh, tak ada masalah. Saya dah bagi nombor. Boleh contact saya selepas kelas ni dan kemudian saya akan registerkan anda untuk join dengan kami. Okey. Jadi lepas tu anda boleh sebenarnya tanyakanlah apa-apa saja soalan pun yang anda nak pun boleh, tak ada masalah. Kalau anda sebenarnya dah register pun, anda ada soalan pun boleh, boleh refer kepada saya juga, tak ada masalah. Okay, so I still with Cikgu Hafiz last few months. Oh, I see you, Cikgu Hafiz. Oh, that's good. Yeah, that's great. Yeah, that's great. Azam tahun baru saya untuk join local. Okay, that's great. Yeah. That's great. Yeah. So WealthTrade ni sebenarnya dia berikan banyak bonus. Dia berikan banyak bonus. Dia juga dah 16 tahun di dalam broker dalam broker industry, dan kita mempunyai customer service yang memang 24/7 dan juga satu customer service yang sangat-sangat bagus dan kita pernah memenangi anugerah juga untuk the best customer service, ya. So jadi kita ni sebenarnya memang tengah improvekan daripada apa-apa segi yang kita boleh sebenarnya. Jadi kalau anda join WealthTrade, anda sebenarnya memang boleh dapatkan banyak info-info. We will give our best to you basically. Kalau anda nak bonus ataupun anda nak education, especially kalau anda nak education, anda boleh refer kepada saya, anda boleh refer kepada Cikgu Hafiz juga untuk education, dan kita akan cuba sedaya upaya kita untuk memberikan education yang bagus di WealthTrade ini, ya. So anda tak perlu risaulah sebenarnya dengan WealthTrade ini. Alright, okay. So saya sebenarnya ada buat analisa sedikit. Jadi last Friday sebenarnya saya gunakan teknik ni. Sebenarnya saya kurang gunakan linear regression ni. Kalau boleh saya memang nak tutup linear regression ni. Saya cuba untuk remove. Saya cuba untuk remove kan kalau boleh. Settings, kemudian setting. Kalau saya boleh remove indicator ni. Remove indicator, satu indicator ni saya dah remove kan. Okay. Jadi sepertinya yang anda tahu saya nak pergi satu persatu pun boleh. Okey. Saya pertama ada extreme trend di sini. Ada extreme trend, dan kemudian saya nak tutup untuk RSI Sorry saya nak tutup. Okey, yang ni tak apalah. RSI terus tak apa. Okey. Okey. Seperti yang anda dapat lihat di sini, okey, kalau kita melihat kepada ni okey, ini adalah extreme trend okey, extreme trend okey, extreme trend okey, contohnya anda boleh lihat di sini apa sebenarnya settings dia. Kita tak mempunyai 200 EMA, shapes tak ada, semua tak ada. Visibility seperti biasa okey, dan kita biarkan benda ni di default di default, okey. Alright. Okey, alright. Dan tukarkan kepada 5 minit lah. Okey, kalau apa-apa time frame pun boleh guna, tak ada masalah. Cumanya saya tunjukkan anda di time frame 5 minit Okey, kita cuba kalau boleh kita cuba. Okey, kita tengok kalau kita ada masa kita try entry juga hari ni. Okey. Pertamanya kenapa saya buka dua indikator ni? Okey, pertamanya yang paling penting ialah saya nak explain satu persatu daripada indikator ni dan bagaimana sebenarnya kita gunakan di dalam market.
Okey. Jadi sepertinya kalau anda dapat lihat untuk extreme trend ni, okey, anda mempunyai satu yang berwarna kuning dan lagi satu berwarna putih. Okey, apa maksud di sini sebenarnya? Okey, maksud dia di sini adalah apabila dia adalah berwarna kuning, dia adalah di dalam alam buy. Okey, seperti yang anda dapat lihat. Kalau anda mempunyai apa-apa perubahan daripada kuning ke putih, maka ni dia akan masuk ke dalam zone sell. Okey, ini adalah untuk extreme trend. Kalau contohnya anda melihat kepada putih akan bertukar kepada warna kuning ini, maknanya dia akan masuk ke dalam zone buy. Okey. Jadi kita sebenarnya tahu kita dah tahu dah bagaimana nak guna indikator ni. Okey. Jadi sekarang ni kita nak mendapatkan pengukuhan. Okey, contohnya kalau kita guna ni tiba-tiba kita masuk sell, lepas tu tiba-tiba dia bertukar kepada buy. Jadi di sini sebenarnya kita akan rugi Kita akan rugi. Jadi kita tak nak perkara itu berlaku, makanya kita kena pastikan bahawa kita mempunyai konfirmasi. Okey. Konfirmasi itu kita boleh menggunakan QQE MT4 lah. Okey. Okey. Seperti yang anda dapat lihat di sini, QQE MT4 ini bagusnya ialah macam mana dia memberikan anda konfirmasi kepada extreme trend anda. Okey. Okey saya repeat balik QQE MT4 ini sebenarnya memberikan konfirmasi kepada extreme trend anda. Okey. Jadi kebaikannya ialah kalau anda melihat sini berwarna merah, okey di bawah ni semua ini adalah berwarna merah Jadi kalau dia berwarna merah, dia akan confirmkan untuk kita yang bahawa dia adalah di bawah zone sell. Okey, dia adalah di bawah zone sell. Maknanya kalau nak masuk sell pun boleh, tak ada masalah tapi jangan masuk dulu Saya ada banyak perkara nak share lagi Okey, kita nak cari entry nanti kita akan pergi lepas saya explain semua nanti kita try cari entry. Okey? Alright. Okey. So sekarang ni ini berwarna putih, lepas tu yang ni berwarna apa? Berwarna merah Okey, yang ni berwarna merah. Maksudnya kita tahu dia masih di dalam zone sell lagi zone sell lagi. Okey. Kalau kita lihat kat sini dia adalah berwarna hijau, maksudnya dia lebih menyokong kepada kenaikan. Kalau kita lihat dia berwarna kuning kat sini, kat QQE MT4 ini, yang berwarna kuning ini bermaksud yang penukaran trend akan berlaku. Penukaran trend boleh berlaku Okey, kadang-kadang dia akan bagi macam tak betul juga dia punya ni dan sebagainya, tapi kita tahu di satu point tu dia akan bertukar dia akan bertukar. Contohnya di sini kalau kita lihat dia ni lebih kepada sell. Jadi kita tunggu kat sini tiba-tiba dia ada satu kenaikan. Okey, kalau kita tak masuk kat sini, okey tak apa sebab kita tak ada yang warna biru Okey, kalau anda nak masuk pastikan ada yang berwarna biru macam ni contohnya dia ada warna biru, anda boleh lihat ada kenaikan. Jadi kalau anda nak masuk, anda kena pastikan yang bahawa kalau dia berwarna kuning, maka dia juga ada berwarna hijau juga. Kalau ada apa-apa soalan sila tanya penting untuk anda faham ke satu persatu daripada indikator ni sebab kita ada lagi 9 ke 10 indikator macam tu kita nak guna sekali. Okey, kita nak guna sekali Okey. So jadi kalau anda melihat kepada kat sini, anda nampak ni merah kan? Nampak tak? Ini adalah satu candle yang pertama, tapi anda mendapatkan yang bahawa perubahan trend akan berlaku di sini. Okey, ini bukan point untuk anda entry Anda kena tunggu untuk QQE anda untuk bertukar kepada warna merah, baru anda boleh masuk untuk sell. Okey, baru anda boleh masuk untuk sell. Okey, jadi kadang-kala kalau anda menggunakan dua ni memanglah anda sebenarnya boleh trade Jadi anda lihat tadi tadi ni kecil, tiba-tiba kat 5 minit ni dah turun saya tengah guna silver ni tau. Saya bukan guna gold saya guna silver. Okey, kalau siapa-siapa nak gold pun boleh, tak ada masalah, ataupun nak saya teruskan sini pun boleh. Okey, tak apa. Disebabkan saya dah mulakan kat sini, jadi saya teruskan je kat silver ni. Tak ada masalah. Teknik ni boleh digunakan di atas gold ataupun boleh digunakan di silver ataupun di currency juga Okey, nampak tak Ni nampak macam ni tiba-tiba dah masuk zone sell. QQE pun dah ni tengok. Dia dah jatuh dah Dia dah jatuh dah. Okey, itu adalah yang pertama. Itu adalah yang pertama. Keduanya saya nak masukkan follow line indicator. Okey. Ni follow line indicator. Ni okey, follow line indicator. Apa kebaikan follow line indicator ni sebenarnya? Okey, follow line indicator ni sebenarnya
dia juga membuat perkara yang sama seperti extreme trend. Okey, cuma kegunaan dia dekat sini yang dia memberi lebih konfirmasi untuk sama ada kita nak masuk ke kita tak nak masuk. Okey, contohnya kalau anda lihat biru kat sini, biru ini adalah semuanya uptrend. Uptrend. Kalau anda lihat, cuba anda tengok dekat ekstrim ni, apabila dia adalah kuning, anda lihat kat apa ni? Kat FLI berwarna biru. Biru untuk FLI adalah untuk kenaikan. Okey? Dan untuk penurunan dia adalah berwarna merah. Okey? Dan lagi satu kebaikan FLI ini adalah dia akan memberikan signal untuk anda masuk. Okey? Macam mana anda mendapatkan signal? Contohnya kalau anda lihat bom kat sini, okey, saya tak tahu apa benda ni, tapi selalunya saya akan panggil benda ni bom lah. Okey. Kalau bom kat sini, contohnya apabila sini berwarna merah, dia bertukar kepada warna biru untuk FLI. Kita bukan fokus kepada ekstrim, kita fokus kepada FLI. Okey. Kalau dia bertukar kepada warna biru, makanya sebenarnya dia memberikan signal bom kat sini ni, itu maksud dia adalah point entry anda. Okey, itu adalah point entry berdasarkan FLI, follow line indicator. Okey. Sepertinya sekarang ni kalau anda lihat ke QQE MT4 anda pun zone dia adalah berwarna hijau. Kalau anda lihat kepada anda punya extreme trend itu adalah berwarna kuning. Makanya dia adalah lebih kuat Dia adalah lebih kuat untuk anda sebenarnya buy di point tersebut. Okey? Buy di point tersebut. Kalau anda nak tahu sama ada penukaran itu akan berlaku, anda boleh tunggu di extreme trend anda ataupun anda boleh tunggu di FLI anda untuk bertukar. Sepertinya yang anda tahu di sini, anda notice sesuatu tak? Extreme trend anda menukarkan trend dia lebih awal daripada FLI anda. Okey, maksud dia di sini adalah extreme trend dia memberikan kita satu signal awal di mana kita sebenarnya tahu perubahan itu akan berlaku. Dan sepertinya kalau anda lihat saya letak kat sini tadi tu sebab dia sebenarnya pergi ke warna putih. Kalau saya pergi ke bawah tekan ni kat QQE ni, anda boleh lihat perubahan trend bakal berlaku. Tapi kalau anda lihat kepada follow line indicator di sini, follow line indicator memberikan anda signal lambat. Okey, maksud dia boleh juga kalau anda dah tahu awal-awal anda masuklah awal-awal. Betul tak? Kan? Maksud dia memberikan lebih apa? Dia memberikan signal lebih awal sebenarnya untuk anda masuk compare to FLI. Okey, dan kalau anda ada FLI nanti keluar pula hammer kat sini. Okey, untuk sell akan keluar hammer, untuk buy akan keluar bom Okey, saya tak tahu ni hammer ke kapak ke apa, tapi saya selalu panggil benda ni hammer Okey, ini adalah hammer untuk saya, ini adalah bom untuk saya. So kalau contohnya kalau keluar hammer, jadi maksud dia akan jatuh. Jadi kalau sekiranya anda kat sini sampai sini pun anda boleh ambil TP, first TP wajib kalau nak ambil kat FLI pun boleh, ataupun kalau anda nak teruskan pun boleh, tak ada masalah. Okey, tunggu sampai ekstrim membuat warna kuning pun boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang ni saya nak perkukuhkan lagi. Okey, saya dah bagi tahu tentang FLI, saya dah bagi tahu tentang ekstrim, dan saya dah bagi tahu dengan QQE MT4. Paling penting kat sini ialah extreme trend. Okey, paling penting kat sini extreme trend tak boleh bergerak seorang. Extreme trend memerlukan QQE MT4 okey, untuk mendapatkan kepastian. Okey, QQE MT4 dan juga extreme trend ini adalah satu partner Kita kena cakap dia adalah satu partner. Kalau QQE MT4 tak ada, kita tak boleh nak tahu betul-betul sama ada extreme trend tu kita boleh ikut ke kita tak boleh ikut. Makanya kita memerlukan QQE MT4 lah. Okey, dan juga extreme trend juga. Okey, kalau tak ada extreme trend juga kita nak tengok apa kan, betul tak? So maksudnya dia saling memerlukan. Okey, itu adalah yang pertama Okey. So sekarang ni saya nak masuk lagi satu perkara yang dipanggil sebagai UT bot balance. Nampak tak UT bot balance ni Bila saya tekan UT bot balance ni, anda nampak tak apa yang berlaku? Okey, anda punya candle ni berubah color dan juga anda tiba-tiba ada satu signal Anda ada signal, dia akan berikan signal. Okey, jom kita tengok sama-sama apa setting kat sini. Okey, seperti yang anda dapat lihat kat input ni,
key wall anda this changes sensitivity iaitu 1 1 dan ATR period anda adalah 10. Kalau anda tengah setting kat trading view anda boleh lihat kalau anda perlukan sebarang setting ke apa, sila beritahu sila beritahu. Okay, I hope that all of you are with me okay for this okay. So ATR period 10, key wall this changes the sensitivity to 1. Okay, style anda, okay style kat sini, style tak ada masalah, biarkan je. Visibility pun biarkan, lepas tu klik OK. Right? Okay. So, seperti yang anda dapat lihat di sini, UT Bot Alerts anda akan memberikan signal buy. Okay. Seperti yang kita katakan tadi, extreme trend sebenarnya berubah daripada warna putih ke warna kuning untuk buy. Okay, makanya anda tahu perubahan trend telah berlaku di sini dan kemudian anda terus sebenarnya boleh masuk buy. Tapi UT Bot Alerts ni membantu anda. Macam mana dia bantu anda? Dia terus bagi tahu dekat mana anda nak buy. Senang. Anda tak payah nak pening kepala. Okey? Maksudnya kalau anda tahu dekat mana anda nak buy, anda tengok anda punya extreme trend ni dah berubah kepada warna kuning ni. Okey? Okey, walaupun anda tahu dekat anda punya dekat anda punya FLI ini masih belum bertukar lagi dan sebagainya, anda dah mendapatkan signal awal daripada UT Bot Alerts yang mengatakan anda boleh buy. Maksud dia anda takkan miss anda takkan miss dan anda takkan masuk lambat di apabila bom ni keluar anda tak masuk lambat. Maksud dia anda boleh ambil lebih awal untuk entry anda. Okay, ini adalah perkara yang ke berapa, okey tak apa, perkara yang berapa tak apa, tapi sekurang-kurangnya anda tahu apa UT Bot Alerts buat. Okey, sekarang ni lagi satu saya nak cerita, contohnya anda tak tahu anda nak take profit dekat mana kan, betul tak? So sekiranya kalau anda tak tahu anda nak ambil take profit dekat mana, kalau anda lihat kat sini, contohnya kalau dia menaik di sini, okey sini adalah warna kuning maksudnya kuning tu membantu kepada kenaikan untuk extreme trend. Tengok dengan QQE MT4 sekali adalah penting untuk diselarikan okey, jadi kalau anda lihat dia naik sampai sini, FLI juga menyokong kepada kenaikan. Sekarang ni anda sebenarnya tak tahu anda nak ambil take profit dekat mana. Okey, kalau contohnya anda mendapat lagi satu signal awal daripada UT Bot Alerts, itu juga boleh menjadi satu tempat untuk anda take profit anda. Okey, boleh menjadi satu tempat untuk anda take profit anda. Waiting for the next signal to be out. Tapi that's not it. Okay, that's not it. Saya ada banyak lagi indikator yang saya nak tunjukkan kepada anda. Okay, paling penting adalah kita faham ke satu-satu indikator ini dan bagaimana saya akan gunakan semua indikator yang saya ada ini untuk sebenarnya kita mendapatkan satu pengukuhan yang kuat di dalam market. Okay, let's do this together. Okay. So, kalau anda lihat di sini, okey, kalau sini adalah sell maksudnya ini boleh jadi anda punya TP point. Okey. Now, saya nak masukkan apa Okey, contohnya lah saya nak masuk patut ke saya masuk ATR stop dulu? Okey, saya masuk ATR stop dulu. Okey. Alright, saya masukkan ATR stop dulu. Okey. Jadi, sepertinya anda dapat lihat ATR stop ni input adalah 5. Okay, NATR multi-tip is 3.5 3.5. Style, okay, seperti biasa. Visibility tak ada tak ada di sini. Okay, semua ni okay. Semua ni okay, default Okay. So, apa sebenarnya yang ATR ni buat What actually does ATR actually buat? Okay, kalau anda dapat lihat di sini untuk ATR ni, anda perasan tak? Anda lihat dekat ATR ni saja cuba anda perasan daripada warna hijau ni, anda perhatikan warna hijau ni je. Cuba anda perhatikan warna hijau ni Ni merah ini warna hijau, anda perhatikan. Apa yang berlaku sebenarnya kat sini? Anda nampak tak warna hijau tu? Daripada sini buy ni sampai kat sini ni, anda nampak tak? Okey. Dia memberikan anda trend Dia memberikan anda trend untuk jangka masa yang lama. Okey, macam mana anda nak gunakan di sini Okey, contohnya tadi saya kata kalau contohnya anda nak take profit kan, betul tak? Okey, contohnya anda buy kat sini kan. Okey, contohlah anda dapat satu signal lah buy lah kat sini contohnya lah.
sekarang ni anda tunggu sell kat sini, betul tak? Mesti anda akan ambil take profit anda kat sini. Betul tak? Kan? Okay, selalunya lah kalau contohlah macam seperti yang saya kata yang UT bought LS tu. Tapi kalau sekiranya anda nampak dekat ATR ni dia masih belum bertukar lagi kepada warna merah, makanya anda tahu penerusan itu akan berlaku. Okey, maksud dia anda boleh ambil take profit kat sini juga kalau anda nak. Nampak tak? Ini adalah kekuatan Ini adalah kekuatan ATR. Jadi kalau sekiranya anda dah mula floating ke, anda dah mula dah mula nak sentuh dekat stop loss ke apa ke kan. Jadi kalau ATR ni boleh menjadi satu penyelamat kepada anda Okey, ni adalah penting untuk anda memahami satu persatu daripada indikator sini sebenarnya. Okey. So kalau anda lihat kat sini, untuk yang warna biru ni, bukan warna biru, warna hijau. Warna hijau, tengok. Warna hijau ni, anda tengok kalau warna hijau ni, anda nampak ada spike kat sini, mesti UT bought alerts akan keluar dengan sell. Akan keluar dekat sell dekat sini, makanya pasti anda akan tutup di sana juga. Kalau anda lihat daripada sini ke sini pun, anda dah berapa pips dah anda boleh tengok. Kalau kita nak tengok sama-sama pun boleh, tak ada masalah. Daripada sini ke sini pun anda boleh tengok lebih kurang ada berapa pips. 32 pips ke 300 lebih ke 32 pips lah. Okay just nice okay. So let's see saya ada beberapa perkara okay, saya ada beberapa perkara. Okay, contohnya kalau sini sell kat sini sell, kalau anda tahu yang bahawa ATR anda masih menunjukkan ni, tengok dia sambung makanya anda tahu yang the last profit that you can take is almost here. Okay, the last profit that you could almost take is almost here, which would be at 23.983 Okay, dia adalah lebih kurang sama tapi cumanya dia akan lebih sedikit daripada sebelum ni. Okay, daripada sebelum ni. Okay, the previous resistance yang paling tinggi kat sini. Okay, that's a good thing that's a good thing pasal ATR ini. Okay. So, saya dah terangkan tentang ATR sekarang. Okay, saya dah terangkan tentang ATR sekarang. Sekarang ni saya nak masukkan lagi satu benda. Dipanggil sebagai support and resistance level with breaks Lux Algo. Okay. Jadi, seperti yang anda dapat lihat di sini, apa yang dia buat ialah dia memberikan kita resistance dan juga dia memberikan kita support point Okey, dia juga memberikan kita support point. Okey, tapi kalau kita tahu resistance point ni dan juga kita tahu support point ni, jadi apa sebenarnya kebaikan dia? Kebaikan dia banyak. Tapi cumanya kita kena masukkan lagi satu indikator yang boleh membantu kepada support dan resistance level with breaks Lux Algo ni. Okey, jom kita tengok setting dia sama-sama dulu. Kalau ada perubahan 15, 15, 20, style anda biarkan seperti biasa, visibility pun biarkan seperti biasa, default Okey. Kalau ada sebarang soalan sila tanya Sila tanya. Okey? Sila tanya. Okey. So, jadi seperti yang anda tahu trama, okey, saya ada lagi satu benda Tadi saya cakap pasal support dan resistance levels with breaks Lux Algo. Sekarang ni saya akan bercakap tentang trama Lux Algo Okey, dia adalah warna kuning Anda nampak sini adalah warna kuning. Okey. Jadi saya nak tunjukkan settings di sini. Okey, anda ada inputs, length 15, SLC close. Style anda plot Anda kalau nak pilih warna lain, pilihlah warna lain Saya tak kisah Okey, janji anda sebenarnya boleh boleh sebenarnya tahu okey apa kegunaan dia Okey, visibility pun okey juga, tak ada masalah. Okey. Jadi apa kegunaan Apa kegunaan support and resistance levels with breaks and also ATR stops di sini? Okay. Dua ni kepentingan dia adalah lebih kepada momentum. Okay. Kenapa saya cakap lebih kepada momentum? Okay, contohnya kalau anda dapat melihat di sini, okay, contohnya anda tahu anda buy, anda buy dekat sini, okay, anda buy dekat sini, dan kemudian okay, anda sebenarnya datang kepada sell di sini anda datang kepada sell di sini. Okey, makanya kalau anda lihat kat sini,
Ini adalah resistance point. Nampak tak? Okey, saya terangkan satu benda. Trama dengan support and resistance levels with breaks kena digunakan sama-sama. Okey, dia macam pairing dia macam pairing seperti QQE MT4 dan juga untuk extreme trend. Okey, dia adalah seperti pairing. Okey, so jadi dia adalah untuk kebaikan kita lah. Okey, kalau contohnya kita nak lebih konfirmasi untuk momentum ataupun nak take profit, contohnya kita dah mula risau ke apa kan, contohnya ke apa, jadi Rama dengan resistance point dengan ni boleh memberikan kita satu indication dekat mana yang kita boleh take profit juga roughly. Okey, jadi kalau contohnya anda buy lah, contoh anda buy dekat sini. Okey, anda buy dekat sini, kalau anda nak tunggu anda nak tunggu untuk sell ni keluar pun tak apa. Ya, boleh tak ada masalah. Tapi contohnya kalau contohnya anda tak ada sell kalau contoh anda tak ada sell nak keluar ke atau something yang cukup membimbangkan di dalam market, makanya Trama ini boleh membantu di mana sebenarnya anda boleh take profit selepas Trama yang warna kuning tu ada lengkuk ada sedikit lengkuk. Lengkuk tu that means it has a little bit of curve. Dia mempunyai curve sedikit. Makanya anda tahu di sana anda sebenarnya boleh take profit anda. Pastikan bahawa ini adalah di bawah resistance point anda. Maksudnya anda tahu momentum di sini tidak kuat untuk dia meneruskan kenaikan. Okey? Momentum di sini tidak kuat untuk dia meneruskan kenaikan, makanya dia akan berlaku satu penurunan. Okey? Ada soalan tak? So far ada soalan tak guys? Guys, so far ada soalan tak sebelum saya teruskan dengan EMA 200 ke apa ke? Ada any question? So far guys, boleh tanya tak ada masalah. Are you guys with me? Okay, are you guys with me? Nanti saya nak buat multi time frame. Kemudian saya nak gunakan teknik ni. Kemudian kita sama-sama cari entry Okay, kita sama-sama cari entry untuk hari ni. Okay, kalau boleh Okay. So okay, alright. So from here daripada sini sekarang ni kita dah tahu apa kegunaan Trama ni, apa kegunaan Trama dan apa sebenarnya gunanya resistance dan juga support point di sini Okay. Jadi maksudnya kita tahu dia tidak mempunyai cukup momentum untuk dia sebenarnya meneruskan kenaikan Selepas kalau kita melihat kalau dia ada end di sini. Kemungkinan besar juga anda akan tanya saya okey, macam mana kita nak betul-betul tahu sama ada end tu dah berlaku ke end tu belum berlaku. Tengok kepada resistance point yang sebelum ni tengok kepada resistance point dan kemudian lihat kepada mana sebenarnya end ini berlaku maksudnya curve itu berlaku Contohnya kalau anda lihat kat sini di sini sebenarnya momentum dia telah berkurangan Momentum kalau anda tengok berdasarkan dekat sini momentum dah berkurangan dan kalau dia adalah di dalam dan juga dia tidak dekat sangat dia tak dekat sangat dengan support dan resistance anda, makanya momentum adalah semakin menurun. Dan apa yang berlaku di sini seperti yang anda dapat lihat, dia mula menaik Okay, that means the momentum was supporting more towards buy dia akan lebih kepada buy. Kalau contohnya dia adalah lebih dekat contohnya anda lihat kat sini dia datang kat sini contoh anda lihat kat sini untuk yang warna kuning ni anda lihat kat sini kalau dia naik okey dia ada lengkukan sedikit ni dia tak dapat nak sampai dekat dia punya resistance point kat sini, makanya anda tengok apa yang jadi, anda ada sell anda ada sell di sini. Okey, tapi cumanya anda akan tahu kalau anda dah berada dekat sini, satu support point akan keluar. Satu support point akan keluar di mana dia akan beritahu anda bahawa sini pun tak ada momentum. Okey, sini pun tak ada momentum. Jadi sekiranya anda sell di sini menggunakan UT Board LX, makanya anda sebenarnya boleh ambil take profit anda di sini Lebih kuat konfirmasi adalah apabila UT Board LX memberikan anda signal buy di sini. Makanya anda tahu yang anda boleh TP di sini. Okey. Dan seperti yang saya katakan tadi pasal ATR. Okey, saya bercerita tentang ATR tadi, okey.
seperti yang anda dapat lihat, ATR anda masih menyokong kepada penurunan. Okey, ATR masih menyokong kepada penurunan. Makanya kalau contohnya anda tak take profit di sini, bolehkah anda teruskan? Jawapan dia adalah boleh. Okey, anda boleh teruskan. Okey, tapi cumanya anda kena berhati-hati. Anda kena berhati-hati di ATR kerana apabila ATR anda mula menunjukkan yang bahawa dia dah keluar signal UT bot alert, iaitu buy, ataupun dia dah bertukar kepada warna hijau, maknanya anda tahu di situlah anda kena tipu. Okey, ATR adalah satu indikator yang boleh memberitahukan anda yang sama ada anda perlu exit awal ataupun anda boleh stay dengan anda punya trade itu. Kalau contohnya ATR tidak menyokong anda, jadi anda sebenarnya jangan go against ATR. Okey, jangan go against ATR. Okey. Jadi sebabnya strategi ini dicipta kalau sekiranya kita masuk di mana entry yang salah, makanya kita boleh menggunakan strategi ini untuk kita cover loss kita ataupun untuk kita selamat di dalam market. Okey, untuk kita selamat di dalam market. Okay, so that means strategi yang digunakan ini adalah untuk kita sebenarnya untuk untung dan juga selamat di dalam market. Okay. Okay. Sekarang ni saya dah terangkan tentang ni semua. Saya dah terangkan tentang ni semua. Dan sekarang ni saya nak gunakan EMA 200 Saya nak gunakan EMA 200. Jadi apa sebenarnya kepentingan EMA 200 ni EMA 200 ni memang digunakan dengan banyak jenis indicators juga okey, seperti yang anda dapat lihat, length anda tukar kepada 200, okey, length 5 EMA anda boleh tengok visibility di sini okey. So apa yang anda boleh buat dekat sini ialah anda boleh lihat yang EMA anda, okey, dan anda boleh lihat apa yang berlaku di 5 minit ini. Trend anda adalah lebih kepada kenaikan. Kenapa saya cakap kenaikan? Kalau dia adalah above, okay, if it's above, kalau dia adalah above moving average 200, maksud dia adalah lebih menyokong kepada kenaikan. Kalau dia adalah di bawah, okay, kalau dia adalah di bawah moving average, okay, kalau dia adalah di bawah moving average, kat sinilah, contohlah kita ada something candles kat sini, so maksud dia adalah lebih menyokong kepada penurunan. Okay, itu adalah lebih kepada konfirmasi Itu adalah lebih kepada konfirmasi trend. Okey. So sekarang ni selalunya saya tak gunakan linear regression dalam perkara ini, tapi kadang-kala saya masih tidak cukup pasti sama ada kita nak gunakan linear regression atau tidak, tapi disebabkan linear regression ada di sini, saya masukkan linear regression saja. Okey. Jadi kita tahu sebab kita dah ada moving average 200 dah cukup kuat untuk kita tahu apa trend dia sebenarnya. Makanya kalau kita tak perlukan linear regression juga di sinilah. Tapi kalau anda ingin masukkan juga, anda boleh lihat yang bahawa linear regression anda support dengan moving average anda juga. Okey, kalau tak nak masukkan pun tak apa. Lagi satu perkara yang saya nak sentuhkan Okey, ini adalah tentang STC. Okey, STC ini kenapa saya cakap paling last sebab memang kita kurang gunakan STC di dalam market ini. Tapi STC adalah Scarf Trend Cycle. Ini adalah satu indikator yang baru yang menggabungkan MACD dengan Stochastic Oscillator. Okay. Jadi dia adalah penggabungan. Jadi sekiranya anda tahu bagaimana untuk gunakan MACD, okay, dan juga anda tahu bagaimana untuk gunakan Stochastic, makanya anda sebenarnya akan suka kepada STC. Okay. Kalau anda tahu macam mana nak guna dia, boleh gunakan di sini. Kebaikan di sini adalah dia memberikan kita trend-trend yang awal. Okey, dia memberikan kita trend-trend yang awal di mana sebenarnya kita boleh confirmkan bahawa sebenarnya akan berlaku kenaikan ataupun penurunan. Seperti yang anda dapat lihat di sini, kalau sini adalah sell, dia juga memberikan kita konfirmasi yang sini ada sell. Okey, lagi satu benda, boleh ke fake out berlaku? Okey, boleh ke fake out berlaku? Jawapan dia adalah yes. Fake out boleh berlaku sebab dia adalah satu indikator yang memberikan kita signal lebih awal dan lebih laju daripada MACD. Okey,
Seperti yang anda dapat lihat di sini, kita tahu dia dah bagi signal lagi awal daripada UT bot alerts. Okey, maksudnya kita dah tahu dah dekat sini. Tapi kita kena berhati-hati Kita kena berhati-hati. Okey, kita tunggu untuk UT bot alerts keluar dulu. Kesan tak guna untuk news. Okey, jawapan dia yes, boleh. Boleh Sizali, tak ada masalah. Boleh juga. Sebab saya rasa dekat STC ni sebenarnya dia memberikan kita alert lebih awal lah sebenarnya, tapi cuma dia macam ada banyak fake out jugalah sebenarnya, banyak fake out juga, itu yang masalah dia. Jadi kalau contohnya kalau tiba-tiba kita dapat satu signal untuk buy, tapi kalau dia tak go accordingly, so it wouldn't work jugalah. Untuk news untuk news sebenarnya dia macam mana okey, untuk news ni sebenarnya dia adalah lebih kepada sesuatu yang general, untuk sesuatu yang lebih general. Kita kalau contohnya kalau macam selalu yang kita buat ni, kita buat untuk intraday, kita buat untuk daily okey, macam kita tahu apa news yang penting mengikut kepada schedule news dalam hari itu, kemudian kita tengok kepada fundamental factors pada hari itu. Dan kemudiannya kita tengok kalau ada coincident news yang boleh berlaku dalam hari itu sebenarnya. Jadi sebenarnya betul kalau kita gabungkan knowledge itu dan juga kita gabungkan dengan teknik ini, sebenarnya tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau kita tahu contohnya trend kita adalah lebih kepada bullish seperti yang kita katakan, makanya pastinya kita akan melihat kepada bullish juga di sini juga sebenarnya. Jadi kalau kita melihat kepada STC kita, kalau STC kita pada masa itu juga sebenarnya berada di 25. Selalunya di 25 ini dikatakan sebagai oversold. Okay, it's a oversold category. Dia sama seperti RSI. Okay, siapa-siapa yang tahu guna RSI, Relative Strength Index. Okay, kalau Relative Strength Index bawah 30 adalah overbought. Kalau above 75, dia dipanggil sebagai kalau dia melebihi 75, dia adalah overbought. Okey, kalau dia adalah bawah daripada 30, maka dia adalah oversold. Okey, dia adalah konsep yang sama juga di dalam STC juga. Jadi STC kalau di bawah ini adalah oversold, kalau di atas ini bawah dia atas 75 ini, makanya dia adalah overbought. Dia adalah overbought. Okey, dia adalah overbought. Okey. So, apa yang kita lihat di sini sebenarnya boleh guna untuk news juga, tak ada masalah. Ya, cuma anda kena tahulah macam mana nak guna. Okey. So, sekarang ni saya sebenarnya nak tunjukkan anda macam mana kita nak guna semua yang kita dah belajar ni kan. Kita nak guna sekarang untuk cari entry. Okey, kita nak guna untuk kita cari entry kita nak guna untuk kita cari entry. So sekarang ni kita nak masuk live trade Okey, kita nak tengok, jom kita tengok sama-sama, dan juga kita juga sebenarnya nak buat multi time frame analysis. Okey, jadi ada siapa yang tahu pasal multi time frame analysis? Saya rasa ramai yang tahu semua yang join sini saya rasa mereka tahu, dan kalau tak tahu pun tak apa, not to worry. Jadi saya akan terangkan Okey, kita ada banyak time frame di sini sebenarnya, seperti 1 minit, 3 minit, 5 minit. Okey, ini memang banyaklah sebenarnya time frame dia. Kalau kita lihat kepada MT4 kita ataupun MT5 kita ada 1 minit, kita selalunya ada 5 minit. Okey, kita ada 30 minit, kita ada 1 hour. Okey, kita ada 4 hours, kita ada daily, weekly dan monthly. Ini adalah cuma time frame yang kita ada dalam MT4 ataupun MT5 kita. Tapi di sini di TradingView Premium ini mereka sebenarnya memberikan kita banyak time frame dan ini adalah berdasarkan kepada kemampuan trader ataupun kemahiran trader untuk menggunakan time frame ini supaya mereka boleh melihat market. Okay, depending on the skills of the trader basically. Jadi selalunya kalau kita melihat kepada candlestick ini, okey, candlestick ini sebenarnya setiap, kalau anda lihat kepada 5 minit ini, setiap satu candle ini mewakili kepada 5 minit. Okey, every one candle kat sini adalah 5 minit. Kalau anda nak tahu apa yang berlaku dalam satu candle ini, okey, apa yang berlaku dalam satu candle ini,
anda sebenarnya cuma perlu apa? Highlightkan je lah. Highlight kat sini contohlah kan. Kalau saya highlight kat sini lah, contohlah saya color je lah. Saya color je kat sini, tak apa. Saya color je kat sini. Lepas tu 5 minit ni saya pergi kepada time frame 1 minit kat sini. Okey, jom kita cari balik di mana sebenarnya kita highlightkan benda tu. Alamak. Delete this, delete this. Delete. Okay, so delete this. Okay. So from here on, kita cari dekat mana yang kita highlightkan tadi. Nampak tak tadi saya highlightkan macam ni kan? Tengok nampak. Okey, ni sebenarnya bukan cara yang betul lah. Okey, saya tunjukkan cara yang betul. Okey, 5 minit ni contohnya. Sekejap. Dia ada something kita guna rectangle. Okey. Sekejap. Line. Tak worry triangle pattern. Kita nak coloring kita nak buat coloring, so right, the rectangle. Okey, rectangle ni okey, jap. Okey, seperti yang anda tahu 5 minit anda buat apa? Masuk rectangle kat sini. Rectangle ni, ambil rectangle ni, letak kat sini. Okey? Okey, contohlah saya selalu tak buat macam ni, tapi tak apa. Okey, anda letak rectangle kat sini contoh ini untuk 5 minit. Anda nak tengok satu candle Okey, anda nak tengok satu candle satu candle. Okey. So satu candle ni anda contohlah anda letak macam ni contohlah Okey, anda nak tengok apa yang berlaku kepada di sini Ni untuk 5 minit. Jadi anda pergi kepada 1 minit. Pergi kat 1 minit ni, cari balik rectangle tu. Cari balik rectangle tu. Mana rectangle tu? Rectangle nampak? Nampak tak rectangle ni? Okey, jadi dalam 1 minit ni kita boleh tengok ada beberapa candle yang sebenarnya jatuh Okey, kita boleh tengok. Okey, dia sebenarnya ada kejatuhan 1 2 3 4 5 Dia kena ada 5 Sebab kenapa? Dia mewakili 1 minit. Okey, dia mewakili 1 minit Okey, jadi setiap satu candle ini adalah 1 minit. Okey, itu saja. Okey, itu saja sebenarnya. Tak ada apa-apa yang lain Okey, dalam multi time frame ini. Okey, cuma ni anda kena faham kalau dia time frame lebih besar, kalau anda pergi kepada daily, makanya daily ni maksudnya dia ambil untuk 1 hari Dia ambil untuk 1 hari. Setiap satu candle ini mewakili trend untuk 1 hari jadi anda sebenarnya tahulah kalau anda tahu trend untuk 1 hari tu, makanya tadi dulu ada urusan lain. Thank you sir. Okay, sure. Have a good day Okay, most welcome. Good day, take care. Okay, jadi kalau anda lihat dekat sini, okay, anda sebenarnya boleh lihat Okay, sure. Okay, have a good day. Cezary, take care. Have a good day. Alright, okay. Okay, so so seperti yang anda dapat lihat di sini, dia sebenarnya mewakili satu candle Dia mewakili satu candle untuk sehari. Okey. So sekarang ni saya nak pergi kepada 5 minit untuk kita cari untuk entry kita. Okey. Cari untuk entry kita. Okey, cari untuk entry kita. Okay. So let's try to find for entry. Okay, delete this, delete. Okay, delete. Okay. So seperti yang dapat lihat di sini, it's above moving average. Okay. And kalau kita melihat kepada ATR kita, tadi kita bincang pasal ATR lebih menyokong kepada penurunan penurunan. Okey, kita mempunyai satu sell Okey, saya melihat kepada 5 minit kepada 5 minit time frame 5 minit. Okey. So 5 minit anda sebelum ini memberikan anda satu sell. ATR anda menyokong kepada berwarna merah iaitu penurunan. FLI anda juga menyokong kepada penurunan. Okey, extreme trend anda juga menyokong kepada penurunan juga. Okey, lihat kepada moving average anda sebenarnya masih di atas lagi masih di atas lagi. Maksudnya dia adalah lebih kepada kenaikan. Okey, tapi tak apa. Okey, no problem. Sekarang ni apa yang kita boleh buat, kita nak cari satu entry satu point entry. Okey. Untuk kita cari satu point entry ni,
Okey, kita lihat kepada semuanya. Kita tengok dekat mana kita punya support dan kita punya resistance level, which is here, which is kat sini. Okey. Okey. So kita tahu daripada kita punya gamma tu, trama kita yang berwarna kuning itu sebenarnya dia telah melengkung. Dia telah melengkung dan dia lebih menyokong kepada penurunan juga. Tapi kalau ada orang tanya saya, kalau dia mendapati semua syarat-syarat ini, maknanya kita sebenarnya perlu sell kan, betul tak? Okey. Jawapan dia yes dan jawapan dia no juga. Okey, saya akan beritahu kenapa. Kerana sekarang ni kalau berdasarkan kepada apa yang kita lihat di sini, kita tahu yang bahawa dia adalah sell. Tapi kita tak mempunyai apa-apa indication, okey, apa-apa indication yang sebenarnya yang kita boleh masuk yang kita boleh masuk. Contohnya kita tak ada UT board alerts yang memberikan kita satu entry yang baru satu entry yang baru. Okey, sama ada buy ataupun sama ada sell. Okey, ini adalah satu perkara yang merisaukan juga. Okey, tapi sebenarnya kalau anda tahu sebenarnya untuk melihat kepada time frame 5 minit ini anda sebenarnya boleh trade jangan risau Okey, saya cuma beritahu tentang the overall scenario saja. Okey, saya cuma beritahu tentang the overall scenario saja. Okey, so sekarang ni untuk 5 minit ni contohnya kita lihat kepada kita lihat kepada time frame yang lebih besar sedikit. Contohnya kita lihat kepada time frame 1 hour. Okey. Okey, kita lihat kepada time frame 1 hour untuk tengok apa yang berlaku. Okey. Sepertinya yang anda tahu di sini sebenarnya dia adalah lebih menyokong kepada sell Dia adalah lebih menyokong kepada sell kerana UT board alert anda mengatakan sell. Okey, kalau anda lihat kepada ATR anda, ATR masih menyokong kepada penurunan, iaitu dia berwarna merah. Okey, ATR anda masih berwarna merah, betul kan? Betul. Cekkan betul. Okey, dan sekarang ni anda tahu dia dah berlaku pertukaran ke warna ni warna hijau warna hijau basically. Okey, so jadi need to go. Thank you sir. Most welcome. Most welcome. Have a good day. Okay, most welcome. Have a good day. Okay. So daripada sini yang kalau kita lihat sini adalah buy. Okey, so kalau buy kita tengok kalau gamma di sini sebenarnya dia sebenarnya dah sampai kepada support dah sampai kepada support di sini, maknanya sebenarnya dia tidak mempunyai banyak dia tidak mempunyai banyak impact untuk sebenarnya penurunan sebenarnya. Okey, dan kalau kita lihat di sini dan dia adalah lebih kepada buy untuk dia punya FLI. Okey, dan kalau kita melihat kepada extreme trend dia juga adalah lebih kepada buy juga. Okey, dan kalau kita lihat kepada QQEMT kita juga lebih kepada buy juga dia lebih kepada buy juga. Okey, so kalau di sini kalau kita melihat kepada 1 hour dan juga kita melihat kepada 5 minit 5 minit kalau contohnya kita ingin masuk untuk entry kita masih perlu melihat sebab kenapa di 5 minit sebenarnya dia mengatakan sell dan bahawa di time frame yang besar ini dia mengatakan lebih kepada buy sebenarnya. Okey. So apa kita buat? Kita boleh ambil lagi satu time frame. Okey, kita ambil lagi satu time frame. Okay, next time tu mungkin kita kena shortkan kita punya time period sikit lah sebab memang lama sebenarnya kita punya ni Okay, so sebab tu Okay, so sekarang ni kita pergi kepada 4 hours kita tengok apa yang berlaku kat 4 hours. Okay, 4 hours kita dia juga menyokong kepada buy. Okay, dan kemudiannya kita tengok FLI kita juga kepada buy dan kita tengok kepada kita punya extreme trend kita juga telah start untuk menyokong kepada buy juga. Okey, dan kita mempunyai sell di sini dan kita mempunyai buy di sini. Okey, daripada dua time frame yang kita lihat di sini sebenarnya kita mempunyai pengukuhan lebih kepada buy Kalau kita pergi kepada time frame 5 minit kita ni, time frame 5 minit kita ni sebenarnya lebih menyokong kepada sell ataupun penukaran trend kemungkinan berlaku. Okey. Jadi kalau kita lihat, kita boleh melihat kepada time frame yang lebih kecil sedikit, iaitu jom kita lihat kepada 15 minit sekurang-kurangnya. Jadi kepada 15 minit ni kita dapat melihat yang bahawa kita juga mempunyai sell di sini yang menyokong dan extreme trend kita lebih menyokong kepada penurunan juga.
Okey, jadi daripada sini sebenarnya kita tahu bahawa kalau kita menggunakan time frame dan juga kita menggunakan time frame besar dan juga kita menggunakan time frame yang kecil ni, makanya kalau kita ingin entry, kita boleh entry di 5 minit Okey, kita boleh entry di 5 minit dan kalau kita entry di 5 minit ini, kita kena cari di mana point entry tersebut. Kalau contohnya kita ada sell di sini, kita tengok kita punya ni masih menyokong kepada sell dan kita juga melihat kepada FLI kita juga menyokong kepada sell. Okey, dan kalau kita melihat kita ada sesuatu yang mula bertukar di sini yang bertukar kepada warna hijau di apa ni di extreme trend kita sebenarnya. Okey, so let's see kalau kita nak masuk ni. Okay, let's see. The last was actually sell. Okay, so let's okay, kalau di sini kita ada satu resistance point di sini. Okay, kemungkinan besar dia akan retrace balik di resistance point ini ataupun dia akan most dia akan sampai ke gamma dia akan sampai ke tamak ini sebenarnya. Kenapa? Sebab sini ada satu lengkukan Sini ada satu lengkukan. Dan kalau kita melihat di sini kita juga ada support beberapa support di sini juga Okey, jadi kita tengok kita tak semestinya untuk ambil support yang paling bawah ini. Kita juga boleh sebenarnya mengambil kepada support yang kedua. Support yang kedua ni di buy di sini Okey, maksudnya di 23.822. Okey, contohnya anda boleh masuk sekarang. Kalau anda nak masuk, kita boleh lihat sama-sama kita lihat sama-sama apa yang berlaku Contohnya kalau saya saya sebenarnya lebih kepada gold tapi tak apa. Kita tengok apa yang berlaku sama ada disampai ke tak dekat sini Okey, jadi bagi anda yang trade tu, contohnya kalau kita tahu ATR kita lebih menyokong kepada sell. Okey, tapi kita kena hati-hati sebab kita dapat melihat something dekat sini, dekat kita punya drama juga kat sini drama kita juga sebenarnya mula sebenarnya hilang momentum dia Maybe the best is maybe untuk kita tunggu support dan juga untuk resistance level kita, dan kemudiannya selepas kita dapat support dengan resistance level itu, makanya kita boleh ada lebih konfirmasi sebenarnya. Kerana seperti yang kita dapat lihat di QQE MT4 kita juga, kita sebenarnya kemungkinan akan ada perubahan trend, kemungkinan besar. Okey, kemungkinan besar. Kita perlu tunggu dan lihat saja. Kita perlu tunggu dan lihat saja. Okey. Jadi kalau kita nak masuk kalau ni drama this is the sell, and this is also basically supporting more towards sell. Okay, so what about time frame yang besar lebih menyokong kepada buy. 15 minit kita tengok apa jadi. 15 minit pun this more 15 minutes more towards buy. But here if you see dia lebih kepada ke bawahan dia lebih kepada bawah. FAI lebih menyokong kepada kenaikan kerana lebih menyokong kepada kenaikan. Boleh retrace ke tak boleh retrace kita nak tengok boleh retrace ke tak boleh retrace. This is the last point, this is the last particular point, so which is this is the last particular point. Mungkin ke barang kalian untuk dia naik adalah tinggi ke barang kalian dia untuk naik adalah tinggi. Kalau anda sekiranya meletakkan sell juga, kalau anda meletakkan sell juga, anda tak perlu takut kerana ATR sebenarnya masih menyokong Saya betul nak masak. Okay, sure. Okay, have a good day. Okay. So so dekat sini sebenarnya anda sebenarnya boleh melihat yang bahawa kenaikan itu boleh berlaku Okey, kerana anda dah mempunyai signal dekat sini. Okey, anda dah mempunyai signal dekat sini. Jadi maksud dia kalau contohnya anda nak masuk, anda sebenarnya boleh buy. Anda boleh buy di sini dan kemudian anda boleh take profit anda. Take profit anda di 23.961. Just give me a moment. So maksud dia dekat sini kalau anda ada horizontal line,
anda sebenarnya boleh mengambil okey. Kalau contohnya anda buy di sini sekarang di 23.873, dia akan retrace balik di 23.961. Okey. Jadi siapa yang trade untuk SCG USD boleh sebenarnya masuk buy anda buy di sini. Okey, buy di sini dan kemudian anda take profit di 23.961. Okey, ini adalah take profit anda. Jadi kalau ada sebarang soalan sila beritahu Mr. Mukhtar, ada sebarang soalan? Take profit adalah di 23.961. Masuk buy, boleh masuk buy sekarang. Boleh masuk buy sekarang. Boleh masuk buy Boleh masuk buy. Stop loss, kalau contohnya anda nak stop loss, apa yang anda boleh buat, anda sebenarnya boleh sebenarnya ambil stop loss di sini. Okey, contohnya stop loss anda boleh ambil Okey, stop loss tak apa. Stop loss tak ada masalah, tapi kalau anda nak stop loss juga, anda boleh ambil dekat previous resistance. Tak perlulah stop loss sebab memang tak kena stop loss Dia pasti akan naik dan kemudian dia akan kena di 23.961. Okey. Jadi anda boleh trade lah. Jadi anda lihat saja sama ada anda akan kena tak untuk silver anda itu. Okey. Itu saja. Kalau tak ada sebarang soalan lagi, saya akan tamatkan untuk sesi kita untuk hari ini. Saya rasa sesi kita hari ini cukup panjang hari ini Jadi sebenarnya kita akan sebenarnya kurangkan masa sebenarnya, tapi sebab hari ini memang sebab kita ada banyak soalan tadi, so sebab tu kita sebenarnya mengikut kepada apa yang berlaku di sini sebenarnya. Okey. Jadi untuk XCG USD ini anda dapat melihat QQE di MT4 anda ni sebenarnya lebih kepada kenaikan juga Jadi anda boleh sebenarnya masuk buy di sini dan dia akan sentuh di 23.961. Okey. Okey, Mr. Mukhtar, ada apa-apa lagi yang anda nak tanya? Kalau tak ada sebarang soalan, saya akan tamatkan sesi kita untuk hari ini. Alright, Mr. Mukhtar, have a good day. Selamat selamat mencuba trade. Dan kalau ada sebarang masalah, sila contact saya di 014-258-4067. Okey, dan kemudiannya kita boleh berbincang lagi tentang trade ini sebenarnya. May you have a good day, Mr. Mukhtar. Okay.